Okay, so hari ni kita akan sambung apa yang kita minggu lepas. Okay, sebab nota nombor 6 ni memang dia sangat panjang. Sebab dia memang khusus untuk makhraj dan sifat huruf. Dan mesti kena ingat dalam fikiran apa yang kita tengah belajar ni. Ada kita nak repair benda yang kita dah tahu berpuluh tahun, dah lama. Tapi benda tu masih dalam keadaan tak sempurna. So sekarang kita belajar ni nak menyempurnakan dia. Oleh kerana benda yang kita nak repair ni, benda dah berlama bertahun. Benda kita tak repair dia dari awal. So kita akan hadapi masalah sikit lah. Masalah tu, tapi masalah tu kita nak kena banyak latihan lah. Bila banyak latihan, insyaAllah kita boleh dapat balik dia punya dia punya tempoh bacaan yang betul tu. Okay. So Papa kena mesti kena faham. Papa kena tahu dah diri Papa sendiri ni kat mana level sekarang ni. Pada contoh pada huruf-huruf kita dah tengok pada minggu lepas, setakat huruf-huruf kita dah tengok minggu lepas, ada problem tak pada huruf-huruf tu? Kalau Papa tengok apa selama hari baca macam ni, tapi bila kita belajar lain pula. Kalau Papa rasa memang ada benda yang Papa kena baiki, bukan kena rasa, memang perlu dibaiki, memang kena baiki. Okay, sebab Papa bayang macam ni lah. Macam perempuan kata orang yang dah lama mengaji, dah berpuluh tahun dari dulu ke apa semua. So benda tu seolah-olahnya macam rumah lama, rumah pusaka ke apa. Kita nak kita nak renovate dia lah. Kita nak buat fashion baru lah, design sekarang. Tapi benda tu dah ada dah. So kita nak repair tingkap macam ni apa semua. Bila kita nak repair benda yang dah siap ada, dia agak susah. Berbanding dengan orang dia nak buat rumah, dia dah ada tanah dah. Rumah, bila tanah pun kosong, tunggu nak buat rumah. Dah tentu benda yang kosong lagi senang kita nak buat berbanding dengan benda dah ada, kita nak repair. Keadaan ni macam tu lah. So, perempuan kena tahu diri sendiri ni. Aku ni sekarang ni dalam keadaan rumah yang nak di-repair atau memang rumah baru. Maknanya kita perempuan tak perlulah mengaku apa. Maknanya orang kata rumah baru tu maksudnya memang dari dulu memang tak pernah belajar pun. Sekarang ni lah baru terdetik hati, baru ada peluang rasa baru nak belajar. Maknanya baru nak kenal huruf. Kalau kenal pun tak kenal macam tu lah, tapi tak tahulah. Tajuk ni memang tak tahu semua. Itu kira macam barulah bendanya. Berbanding dengan orang yang kalau orang lama tu, dia dah tahulah, dia dah tahu baca. Tapi dia punya level bacaan dia tu, level bacaan yang tak sempurna. Macam tu. Tapi ada juga orang, dia walaupun dah lama, tapi dia memang betul dah sempurna, dah fasih tu okey lah. Maksudnya kita ni cakap isu pada orang yang fasih, yang dia dah okey, bacaan dia pun okey, perfect. Kalau dia tadarus pun tak ada masalah. Bila orang, dia tak ada banyak problem lah. Maksudnya kalau talaki pun tak ada banyak salah nak di-repair. So orang yang level macam dah kita kira fasih tu, kita dah betul maksud fasih tu, maknanya dia boleh sebut makhraj dan sifat huruf yang betul. Bila huruf tu ada berbaris, dia sebut dengan betul, itu maksud dia fasih. Bukan baca laju. Bukan laju tu bukan fasih. Sebab ada orang baca laju tapi salah. Ada orang baca slow pun salah. Dia bukan masalah laju ke perlahan. Dia memang kena ikut tempo dia. Okay? Jadi maksudnya pada orang yang dah fasih dan ada dalam kelas ni, apa yang Papa kena buat? Dengar dan ambil cara mana nak pendekatan nak menyampaikan kepada orang. Sebab cara nak menyampaikan kepada orang, teknik nak menyampaikan pun kena belajar. Dia tak boleh macam tiba-tiba je nak sampai kepada orang sedang kita tak tahu macam ni nak terbang ke orang tu. Sebab orang ada banyak level cara pemahaman. Ada orang kita kena fahamkan dengan cara macam ni. Ada orang kena faham dengan cara macam ni. Sebenarnya kefahaman tu tak sama. Jadi pada yang fasih, pada yang memang dah okey, tak ada masalah, Papa kena belajar teknik menyampai. So nanti bila kita akan share nota ni semua, dengan nota tu Papa boleh sampai kepada keluarga, ke siapa lah, tak kisahlah Papa nak sampaikan tu. Pada yang bukan fasih, maknanya dia memang dah pandai ngaji semua dah, tapi tak sempurna. Masih ada problem lagi. Jadi kalau puan tengok pun, huruf ni bukan senang tau, dia susah. Tengok secara teori, ataupun tengok orang sebut macam senang. Tapi kalau perempuan tanya pada sahabat yang bertalaki dengan saya tu, dia orang dah tengah repair ni, sekarang huruf hamzah apa semua tu, dia cuba tanya dia, senang ke susah? Tak semudah yang kita boleh bayangkan. Kalau kita sendiri buat, sebenarnya susah. Nak adjustkan hamzah tu jangan jadi ain tu jangan jadi hamzah pun susah. Bukan senang. Dia perlu pada banyak latihan. Sebab apa? Bila orang yang dah lama mengaji, lepas tu dia baru nak repair sekarang, bayangkanlah benda dah berpuluh tahun, kita nak repair, dia memang ambil masa. Tapi Papa kena sabar, sebab tu kena ada komitmen yang tinggi. Nak baca Quran tak boleh malas, tak boleh cepat putus asa, sebab memang itulah syaitan nak. Biar tak boleh terus. Kalau tak boleh memang dia suka lah. Kita pun rasa macam malas, dah lah. Macam tu lah. Kita ni sikap kan. Tapi kita kena ada semangat yang kuat. Semangat memang kita dah tahu, ya Allah aku nak jumpa dengan kamu ni, dengan kamu pula. Ya Allah aku nak jumpa denganmu, ya Allah.
Aku nak persembahkan baca Al-Quran yang inilah seboleh yang kita boleh buat. Kita yang terbaik kita boleh bagilah. Tapi kita terbaik boleh bagi. Maknanya kita dah banyak kali latihan. Banyak latih. Maknanya yang kita dah nampak salah, kita dah terus repair. Jangan berpegang pada yang lama. Maksudnya macam tu. Itu pada orang yang dah boleh baca tapi tak sempurna lagi. Okay. So bila tak sempurna, make sure lah tengoklah kat mana yang huruf-huruf yang perlu di repair tu. Dan mana yang salah tu kena selalu praktis. Jangan lagi berpegang pada benda yang dah salah tu lah, tak usah lah. Sebab tu saya hajar perempuan untuk faham. Saya tak ajar perempuan untuk hafal. Untuk level kita ni bukan untuk hafal. Memang kita kalau suruh hafal pun memang kita tak akan beringat. Sebab kita, pinggiran kita ni dah peringkat dewasa, kita banyak benda lain kita nak fikir. Kita memang tak boleh hafal lagi dah. Memang tak akan masuk. Beza dengan budak-budak. Budak-budak dia tak ada benda nak fikir. Sebab tu dia senang hafal. Sebab tu beza kita tengok kalau kita hajar Quran dengan budak, dengan hajar Quran dengan orang dewasa, dengan budak tu kita macam tu boleh buat dia cepat pick up. Sebab dia otak dia masih kosong. Dia tak perlu nak fikir duit sewa rumah. Dia tak perlu fikir nak masak apa. Dia tak, apa masalah pun dia tak fikir. Dia tahu diri dia je. So bila kita hajar dia, memang dia boleh dapat macam tu je. Tapi dia tak faham. Beza dia tak faham. Tapi macam kita dah dewasa, kita memang tak boleh hafal lagi dah. Tapi kita boleh faham. Kita boleh sebut tu, oh macam ni, baru perempuan faham. Lepas tu beza dia, bila kita belajar di peringkat dewasa, perempuan memang kena faham. Perempuan tak boleh hafal. Kecuali makhraj huruf itu kena hafal. Itu mesti kena hafal sebab tak logik lah perempuan nak belajar tapi tak tahu huruf kat mana, itu memang tak logik lah. Kalau masih kata sampai dah ini kelas yang keberapa ni, kalau perempuan kata tak tahulah makhraj, itu memang perempuan ada problem. Problem ni bukan apa, problem tak bagi usaha yang lebih. Tak bagi 100% untuk nak tahu kat benda tu kat mana. Kita macam soalan macam tak payah tahulah, dia macam tu lah sikap macam tak apalah, tak payahlah macam tu. Sebab kalau orang betul-betul nak, dia mesti tahu dah. Dah kalau minggu ni dah minggu ke berapa ni, sebab tu dia memang dah kita sebut ta, dah tahu dah belakang gigi apa. Kita huruf sod, dah tahu dah bawah. Sampai macam tu, maknanya okey tu. Kalau pada minggu ni, pada tahap ni, kalau kita sebut satu huruf, perempuan dah boleh bayang dia keluar kat mana, maknanya perempuan dah faham dah tu, dah tahu. Cuma sekarang ni macam sifat tu lah kena jadi apa, kita kena faham sebab angin dia keluar kat mana, angin tu terlebih ke terkurang, itu kena faham. Okay. So pada orang yang baru pula, soalan macam tadilah, kita ada tanah kosong, kita baru nak buat rumah. Seorang yang baru, zero, kita boleh kata macam zero tu, memang tu lagi senang. Sebab apa, dia tak ada konflik dalam diri dia. Nak fikir, dulu saya baca macam ni, dulu ustaz tu ajar macam ni, tapi kenapa dia tak ada konflik macam tu. Dia akan terima 100% macam budak, macam kategori budak tadi. Sebab dia dah zero, tapi bila dah zero dalam keadaan dewasa, maknanya dia akan terima dengan senang dan dia akan faham dengan senang. Dia boleh dapat dua sekali pada orang yang zero. Sebab tu orang yang zero, Allah tu punya hikmah dia, walaupun lambat, baru dapat sekarang, baru ada peluang nak belajar ngaji semua ni, itu adalah rezeki. Kalau kita pernah minta dulu, mungkin kita doa kita di Allah satu hari nanti aku nak pandai ngaji, mungkin kita pernah minta dulu. Tu sekarang ni dah baru Allah nak makbulkan. Mungkin dulu kita sibuk kerja lah apa kan. Tapi kita terlintas kat hati, ya Allah, satu hari nanti aku dah bencin ke apa, aku nak belajar ngaji lah. Tiba Allah dah makbulkan sekarang, sebab itulah perempuan boleh belajar sekarang. Itu kita kena faham benda tu. Sebab kita punya hidup kita dia takkan berlaku dengan tiba-tiba je. Semua orang dah susun. Cuma sekarang dia bagi kita tahu, patut macam ni, patut macam ni. Sebab kita dah lalu baru kita tahu. Okay. Jadi pada orang yang zero, jangan rasa macam, alah, aku dah terlambat, tak ada. Selagi mana Allah bagi peluang tu, maknanya ada lah kat situ. Sebab orang zero lagi senang kita nak ajar banding dengan orang yang dah lama, tapi dia ada konflik. Dia akan ada konflik kat situ. Sebab dia akan kata, dulu dia belajar macam ni, dulu dia belajar macam tu. Dia akan mempertikai. Dan bila kita nak tegur pun, dia susah nak terima. Sebab apa, dia dah rasa, kenapa dia perlu nak tukar, dia rasa macam okey je. Dia ada benda macam tu lah. Tu konflik kat situ. Tolong mute suara sebab ada gangguan double bunyi orang cakap. Tolong mute, semua suara tolong mute. Offkan suara mic tu. Okay, so hari ni kita akan terus pergi pada huruf yang seterusnya. Sebab bab ni sangat panjang. Kalau kita macam minggu lepas tu saya dah target sampai huruf dal ta tu tak sampai pun. Sampai huruf tengah makhraj dia, ya, shin dengan jim je. Tak sempat. Dia memang masa lama. Tolong mute suara tolong mute. Ada bunyi orang ngaji lah apa ni.
yang sound siapa tu? Okey, ini kita punya nota nombor 6 je lah. Masih sama nota yang sama. Dah selesai ni baru saya akan share nota sebab kita nak perempuan fokus. Ini pun perempuan kita dah tengok dah, kita sambil lalu je. Hamzah, ingatnya Hamzah takkan pernah jadi tebal. Dia mesti, sebab Hamzah adalah sifat merendah. Apa-apa jadi pun dia tetap bunyi dia rendah macam. Walaupun sebelah di huruf yang tebal, huruf sod, contoh kat sini huruf sod, dia tetap dia takkan jadi o. Kesalahan orang apabila huruf kita dia tak faham dengan sifat huruf, dia tak kenal lagi sifat huruf, dia akan terikut dengan huruf yang tebal. Sedangkan Hamzah adalah huruf yang merendah, istifal. Walaupun sebelah di huruf yang tebal, dia takkan boleh terpengaruh. Dia tetap dia saja. Sebab tu bila kita nak baca, pastikan betul-betul. Asabi'ahum asa, jangan asa. Kita dah termasuk sekali huruf yang tebal. Ingat tu, Hamzah takkan jadi tebal sampai bila-bila. Setiap kali jumpa Hamzah ni baris, terutama Hamzah baris atas lah. Sebab dia senang terpengaruh dengan huruf yang tebal selepas dia. Sebab huruf jenis sifat istilak tu, dia akan senang terpengaruh. Tapi itu diri kita lah tu, sebab kita tak pandai kontrol, dia akan ikut. Tapi kalau orang dah tahu dah, okey, dia takkan jadi tebal, so dia akan bunyi tetap macam tu je. Aso, dia takkan bunyi oso, macam tadi. Dan selalunya dia akan terikut ni kalau kita jadi baca laju-laju nak cepat aja, dia akan jadi macam tu lah, problem kat situ. Satu, terutama sekali macam Allah ni senang sekali. Also Allah. Hamzah wasal ni, bila dia dibaris, dia adalah baris atas. Hamzah. So bila dia bunyi Allah, mintikan tu. Allah yang lam kat sini kita dah belajar. Dia lafaz jalalah, dia akan bersifat tebal. Apabila sebelum baris atas ataupun baris depan. Dan bunyi dia akan bunyi loh ataupun lah. Lah tu akan bila dia balik huruf sebelum dia baris bawah. Billah, lillah, dia akan bunyi lah tu. Tapi kalau tebal, loh, Allah. Sebab tu tu kena maintain. Jangan Allah. Ini memang sangat senang, sebanyak majoriti orang akan sebut Allah. Bila Hamzah tu dia bunyi lah, bukan Sedangkan dia Allah. So kena praktis. Siapa yang masih lagi ikut masalah ni, kena apa? Kena selalu banyak latihan. Kita tak boleh biarkan Hamzah dalam keadaan tebal, memang tak boleh. Sampai kiamat pun Hamzah adalah nipis. Saja. Ini kita dah tahu dari sifat huruf, dan dia adalah rohawah, kena ada keluarkan angin. Huruf ain ni adalah huruf yang paling susah. Bukan paling susah, maksudnya dalam dunia ni orang Arab dia menggunakan huruf ain, so mudah untuk dia. Tapi orang bukan Arab, orang ajam macam kita agak susah untuk menggunakan huruf ain, dan pun perlu pada banyak latihan. Terutamanya kalau ain ni baris bawah lagi susah. Ain nak kena praktis. Ain baris bawah susah. Tapi bila di baris bawah tu nak pergi pula huruf ke depan, ke atas, dia ada kat situ. Itu lebih pada latihan. Apa-apa benda pun perempuan jangan risau, benda dia perlu pada latihan. Kalau perempuan sekadar tengok saja, mulut pun tak pernah gerak, dia akan jadi problem kat situ. Macam ni sekarang ni pun perempuan tengah tengok nota dan apa sini, perempuan kena buatlah, praktis lah. Cuma jangan buat mute lah suara tu. Maksudnya perempuan praktis sendiri. Bagi cuba cuba buat rasakan dekat tekak, sempitkan, kena buat. Sambil-sambil tu ikut. Perempuan kena tiru dan lepas tu kena buat banyak kali sampailah bila waktu yang siapa yang bertalaki tu, sampai dia boleh sebut masa time talaki, dia boleh sebut betul. Kalau takat 10 kali lepas tu dah tak ada, memang susah lah. So benda dah bertahun. Bayangkanlah benda bertahun baru nak repair dalam sehari dua, susah lah. Ini huruf sama juga, ada sifat khofa, ada sifat rohawah. Dia ada mesti melepaskan, ada bunyi yang masih berjalan lagi. Sifat huruf ni masih ada angin yang berjalan. Ingat, perkataan rohawah adalah perkataan yang menunjukkan sifat angin, bunyi masih berjalan lagi. Dia dah berhenti tapi masih ada bunyi-bunyi lagi. Itu sifat rohawah. Kita kena tahu bezakan. Sebab tu kita tekankan rohawah, kita highlightkan supaya kalau huruf yang bersifat syiddah, yang syiddah lawan dia rohawah. Tengah-tengah dia tawasud. Sebab tu kita highlightkan kat sini. Sebab apa? Bila kita banyak sangat orang sebut jadi syiddah, dia dah salah sifat dia. Sebab tu kita make sure dia tu syiddah ke, rohawah ke, tawasud. Sebab tu kita highlightkan rohawah, sebab tak banyak sangat orang highlightkan dia. So bila tak highlightkan dia, banyaklah orang buat salah. Okay, kita akan baca dia secara syiddah ataupun terlebih-lebih sangat keluarkan angin. Itu contoh hal. Ghair pun sama, ada sifat rohawah, masih banyak ada bunyi yang berjalan. Ghairil
ada itulah sifat rokhawah. Tapi kalau kita baca dia ghairi makdu, kan dia jadi syidah lah. Kita pergi potong terus bunyi dia. Sebab dia bukan syidah. Nama dia rokhawah. Bila rokhawah masih ada bunyi berjalan. Ghairil maudu. Kalau orang tak mahir, buat slow motion. Maudu. Nak dapatkan bunyi tu. Kalau perempuan sebut tak ada bunyi, memang salah. Kalau baca ghairi makdu, automatik ghain tu sepatutnya bunyi mau, dia akan jadi huruf kaf, dia akan jadi huruf qaf, dia jadi huruf lain. Kena ingat kita jangan sengaja nak tukar-tukar huruf sebab itu menjadi dosa besar tu. Sebab maksud dia akan lari. Sebab tu untuk elakkan pada kita tertukar-tukar huruf ke bermakna ke apa, betul kita kena belajar ni. Supaya kita jangan buat kesilapan macam tu. Kha pun sama, sifat rokhawah masih ada angin berjalan, masih ada bunyi, kita boleh dengar bunyi. Huruf khaf, ingat kau baris bawah, dia tetap mesti kekalkan ketebalan dia. Pai. Walaupun dia baris bawah bukan ki, kalau kita tukar ki, dia akan jadi huruf kaf. Dah bertukar. Huruf kaf, sama, ingat huruf kaf, dia ada dua tempoh. Dua tempoh ni. Tempoh pertama kena tahan suara tu. Lepas tu yang kedua kena lepaskan sedikit udara. Ingat kita dah beritahu minggu lepas jangan yak macam bunyi macam slang-slang konon-konon nak cakap English kan ada yak tubuna, bunyi ak lebih sangat, itu memang salah. Jangan rasa macam bunyi nak sedap tapi dia bukan Quran. Untuk bahasa Inggeris boleh guna macam tu. Tapi untuk bahasa Quran tak boleh. Quran dia ada dia punya bunyi dia tu sendiri. So ini kaf jangan terlebih-lebih sangat bunyi keluarkan angin yak itu lebih. Ataupun melahirkan bunyi lain macam ni, yaka. Yaka ni kenapa jadi yaka tu sebab kita baca kadang terlampau perlahan pun dia keluar huruf macam ni. Ataupun kita baca macam biasa tapi gini kita tak lepaskan bunyi tu. Kita duduk melekat tu. Maka zumun, yakzu, ke tu, tu semua salah. So mesti kuat betul-betul. Berhenti suara, lepas tu lepas angin tu sikit dia. Yak. Putus. Angin. Yak. Macam tu bunyi dia. Dia tak boleh yak. Angin pula tak ada. Tak lekat sifat. Kalau kita buat terlebih angin pula yak. Tu dah terlebih langsung tak berhenti. Tengok punya detail punya Quran ni punya huruf biji pun kita nak kena kontrol benda macam tu. Okay, so kena ambil perhatian. Kaf, jim sama huruf tengah lidah. Mesti lekat ke langit Kalau tak ni aca. Baca. Bunyi macam tu. Kenapa bunyi macam tu? Sebab dia tak melekat betul. Fi ja. Lekat. Ja. Kalau caca tu caca. Masih ada angin boleh lalu. Kita ingat lidah kita macam ni. Ini kita punya langit. So kalau kita tak betul-betul melekat, dia akan ada angin kat situ. Sikit pun angin tu boleh lepas. Tu caca punya tu. Salah. Quran dia tak ada macam tu. Huruf hijaiyah daripada Quran dia tak ada bunyi macam tu. Rasulullah tak baca macam tu, Jibril tak baca macam tu, dan Allah pun tak nak kita baca macam tu. Sebab tu kena ambil perhatian. Makhraj sifat ni sangat penting. Shin kita dah sebut. Shin ni pula kita ada tambah sikit nota bawah ni. Sifat kan shin ni ada sifat tafashi, yang sifat tunggal yang juga special effect tu. Dan bila ada sifat tafashi, jangan hadkan bunyi tafashi tu. Lepaskan. Ashhadu. Tapi mulut bukanlah muncung. Dia tak muncung. Maksudnya kita ada macam ternaik sikit lah bibir tu. Bukan itu muncung. Ini isu dia shin bukan huruf bibir. Tapi sebabkan angin yang keluar tu dia akan macam ternaik sikit. Ashhadu. Dan angin tu mesti lepaskan. Jangan limitkan ashhadu. Tak sampai dia nak keluar kita dah potong. Sebab ingat dia ada rokhawah, dia bukan syidah. Ingat bila nampak tag rokhawah tu mesti ingat masih lagi ada udara dan bunyi yang masih berjalan lagi. Dan bila kita kata kena panjangkan sikit bunyi angin tu untuk orang nak dapatkan tempo tu, bukan maksud dia akan jadi mat, bukan maksud dia jadi panjang. Kalau mat, kalau shin ke tu ada baris, sha, shi, shu, kita baca sha. Tu baru kita kata mat, dia menyebabkan kita lebih-lebihkan huruf, lebihkan bunyi panjang. Sebenarnya dia bukan bunyi panjang, dia sifat original, sifat dia tu ada sukun tu. Bunyi dia tu kita bagi ashhadu, baru keluar. Kalau kita baca cepat tu jadi tukar jadi sad, ashhadu. Dia macam ni. Syadi dan dia sadi dan sa. Shin tengah, si bawah ni jauh, beza tempat tu.
So bila kita tak mahir kat mana makhraj, itu dah jadi masalah ni. Dan lagi satu, kita jadi masalah tak boleh nak sebut betul sebab kita dengar je. Kita pun tak pernah tahu dah dia dekat tengah ke, dekat tepi ke, atas ke, kita tak pernah ambil tahu benda duduk dekat mana. Kita just dengar orang baca, kita ikut. Itu pun salah satu sebab kenapa kita masih tak boleh dapat lagi bunyi yang betul. Okay, ingat shin ada sifat tafashi ni. Sifat tafashi, jangan limitkan bunyi hamburan tu, lepaskan dia. Biarkan dia asyhadu, asyhadu, macam tu. Okay, ini tengah lidah, tengah lidah. Ni pun ya pun sama, irat tengah lidah sama juga. Dan ya mesti kena. Jangan tak sempat lagi, tak sempat. Ni nota yang minggu lepas ada macam tak faham tu kan. Maksudnya bila jumpa huruf ya tak ada titik ke, ya ada titik, dan sebelum dia baris bawah, mesti baca dengan 2 harakat. Radilaha wa Isa. Ini memang lebat tajwid mak asli. Tapi maksudnya kalau nampak ya tak ada titik ni, selalu orang langgar. Dia baca radilaha, radi dia tak baca sebagai 2 harakat. Ini mak asli ni. Sebab sebelum dia adalah baris bawah. Radilaha, radilaha, radi. Sama juga. Kalau ya ada titik, kita biasa dah tahulah tu huruf ya. Tapi ada orang pun tak cam lagi huruf ya ni. Yang sebabkan bila duduk tengah, satu lekuk, 2 titik di bawah tu adalah huruf ya. Kalau 2 titik tu kat atas, huruf ta. Tu kena beza. Kalau mungkin yang mana belum mahir dengan huruf hijaiyah ni, kena faham. Kena betul-betul tengoklah. Titik dekat atas ke, dekat bawah ke. Sebab dia kalau dah berlekuk bersambung, semua nampak macam sama je. Beza titik atas bawah je. Okay, inilah huruf. Ya, benda ni semua kita dah cover dari minggu lepas. So kita akan just go through je. Supaya puan-puan ingat balik apa benda. Okay. Hari ni dia baru masuk huruf yang sebenarnya, huruf dot. Dan huruf dot ni adalah huruf yang memang satu manusia dan dunia pun, semua apa bangsa pun memang tak ada huruf dot. Dan huruf dot ni memang semua orang kena belajar. Tak kira dia orang Arab ke, dia orang apa negara pun. Huruf dot adalah satu-satunya huruf dalam Quran dia yang ada. Sebab benda tu kena belajar. Sebab tu banyak kaedah ustaz ke ustazah mana-mana yang macam-macam cara dia orang cari jalan macam mana nak sebab huruf dot ni. Ada yang lidah tu suruh macam tekan ke pipi ni lah, tapi belah dalam lah. Tapi memang susah, tak tahu lah. Sebab benda ni perempuan kena cari jalan macam mana nak sebut. Memang kena cari macam mana nak sebut huruf dot ni. Sebab tu saya kata, saya dah jumpa macam-macam try lah, macam-macam guru apa semua. Yang kata yang paling senang kita nak faham adalah hujung lidah tu tekan pada gigi taring belah atas tu. Yang kita gigi kapak depan, sebelah dia tu lah kita panggil gigi taring. Gigi kacip ke gigi taring, tapi yang belah atas sebelah gigi kapak tu. Setengah orang memang kita panggil gigi taring sebab setengah orang memang gigi dia macam taring pun. Masa kita kecil dulu kan gigi taring, tapi bila dah besar dia tak jadilah taring ke apa. Tapi setengah orang memang ada gigi macam tu. Tapi maksudnya gigi itulah. Maknanya bukan gigi kapak, sebelah dia. So bila hujung lidah tekan kat situ, automatik yang lidah yang tepi-tepi ni dia akan terangkat. Huruf dot kan dia tahu dia adalah huruf yang tinggi, istilah. Automatik yang belakang pangkal lidah pun kita ternaik. So naik sekali dengan terus ke gigi, automatik yang tepi ni semua kena. Itu di antara cara yang paling praktikal dan senang nak faham. So kalau cuba puan buat, hujung lidah ni tekan kat gigi taring. Au. Kalau ada bunyi itu baru dah dot. Maknanya dia sifat rokhawah. Ada bunyi berjalan. Au. Kalau puan sebut up, memang salah. Sebab itu dah lah bukan rokhawah. Lepas tu tak tahu huruf apa pun tak tahu. Sebab apa kalau nak kata syidah, kita boleh kata syidah sebab dia macam putus up. Tapi tak wujud huruf tu. Sebab tu dot ni adalah huruf yang paling susah dan memang kita kena praktis. Ini hakikat yang kita kena terima, yang kita kena praktis. Yang sempurna huruf dot Rasulullah lah yang sempurna. Sebab tu kita sebut Allah. Tapi dari segi ni lah sekurang-kurangnya kita tahu huruf dot jangan jadi huruf dal. Jangan tukar jadi macam huruf dal macam ni. Ni yang original kan. Walau bunyi. Kalau kita susah nak sebut, praktis tarik bagi lama sikit. Sempurnakan dia baru pergi huruf sebelah. Walau bolli, tapi janganlah terhenti. Ini slow motion aja. Walau bollin. Kesalahan yang berlaku walad dalin. Sebab bila dia tak boleh nak sebut dot, dia akan tukar pada huruf dal ataupun dia akan tukar pada huruf za. Maksudnya dia tukar sendirilah. Dia rasa susahnya nak sebut huruf dot ni. Tukar pada za pun boleh lah. Dol ni dhalla, ni dhalla. Kalau orang yang mahir dia akan dengar, dia bukan huruf dot ni, dia huruf za. Dhalla dhalalan, dia dhalla dhalala.
Zalla zalala. Bunyi dia. Za satu, ba. Kita dengar kalau orang yang mahir dia tahu, itu bukan dot. Itu huruf za. Ataupun kalau ditukar pada dal, waladalin, da. Walada. Dalam da tu pun bunyi bukan huruf dal yang betul. Itu huruf D biasa tu. Waladalin. Waril ma'du. Ini selalu. Sebenarnya ghairil maudu. Tapi dia baca maudu. Bunyi nampak nak seakan. Kalau orang mahir je boleh tahu. Itu bukan dot. Itu adalah huruf dal. Tapi kalau tak mahir dia rasa macam sama je. Sebab itulah huruf dot ni dia memang susah. Memang kita kena praktis. Sebab tu bila huruf dot dia ada sifat yang rohawah bunyi tu. Dia masih ada bunyi berjalan. Sebab tu kena sebut bo, wi, bu. Dan dia bukan huruf bibir. Okay, tengok contoh dekat sini. Ini surah Al-Fatihah ni. Kita akan sebut walau. Lau. Kenapa lau lah bunyi? Sebab apa kita konon-konon nak kontrol dot, kita buat muncul. Walau. Dah pergi lau dah perginya. Dan itu memang bunyi salah. Bismillah tetap la. Walau. Kena ingat. Setiap huruf ni kan kita dah tahu dah maksud tajwid sendiri memberi hak pada setiap huruf. So bila hak setiap huruf tu dia kena satu-satu lah. Dia tak boleh tiba-tiba dua sekali masuk sekali jalan dua. Tak boleh. Sebiji. Sebab tu kita tengok orang Qori baca sebiji. Sebab dia nak sempurnakan dia punya sifat huruf. Apa sama pisahku Ahmad. Maaf yang kita tak boleh nak jawab soalan ke apa buat masa ni. Sebab ini kita just bagi tutorial sahaja. Nak bertanya soalan dekat dalam Telegram. Belajar mengawal nafas supaya tidak serentak dengan suara yang terlepas. Okey. Contoh huruf dot ni, bila kita kata bo, wi, du. Jangan ada to, ti, tu. Bila kita sebut ada bunyi pun nak keluar sekali. To, ti, tu. So dia tak tepat. Au, iu, u. Ini kalau dia inilah dia punya makhraj. Makhraj dia. Untuk ni ujung lidah tekan dekat gigi, cuba tekan letak kat gigi taring tu, automatik yang tepi semua akan ikut. Au. Dan bunyi tu. Au. Iu. U. Au. Iu. U. Mampak kena cuba praktis. Tapi tak payahlah buka suara sendirilah praktis. Dengar pada telinga sendiri. Ada tak bunyi tu? Au. Iu. U. Tengok. Pun tak boleh. Jangan beza. Au. Sebab dot huruf tebal. Tu tak nipis. Dia tetap juga. Au. Cuba letak. Kalau ada bunyi tu, insya-Allah betul lah tu. Kalau kita out. Itu masalah sebab tak ada pun bunyi angin, bunyi berjalan tak ada tu, putus macam tu je. Sebab ingat dia bukan huruf syidah. Dia huruf rohawah. Syidah, kalau dia syidah boleh bunyi out, ib, up. Tapi sekarang dia bukan syidah, dia adalah huruf rohawah. Sudah kau bunyi au, iu, u. Orang yang tak mahir baca Quran pelan dia sampai huruf dot, kontrol, settlekan bunyi dia baru huruf sebelah. Jangan cepat-cepat sangat. Kena bagi huruf dia. Allah, idhi, udu. Kena tekan sebab kan dia huruf sabdu, huruf double. Bila huruf double dah tentu sebelum ada dua huruf, so huruf pertama tu mati, ada sukun. Huruf kedua tu berbarislah, dot pada atas. So bila ada dua kena sempurnakan yang sukun tu dulu. Baru yang sebelah tu out, do. Itu original. Out, do. Tapi kita tak baca lah out, do macam tu. Kita baca out, do. Sebab tu kena sempurnakan. So bila ada dua huruf double, maknanya sifat dia tu akan lebih kita dengar. Allah, idhi, udu. Itu bunyi dia. Sebab kalau satu, au. Nak tambah pula dot tu baris atas ni. Kan kalau huruf bersabdu ni, contoh, dia adalah ceraian daripada huruf ni, au, do. Ini dua ni, ini dengan ini. So nak sempurnakan ini dan sempurnakan ini. Cuma beza dia jangan berpisah lah sebab bila dah duduk dalam gabung. Tapi bunyi dia macam tu lah. Allah. Tetap Allah. Idhi. Udu. Bunyi dia macam tu. Kalau adda, idhi, udu, confirm salah. Memang confirm salah. Tak ada kita. Dengan Quran ni kita tak boleh baca suka-suka hati rasa macam boleh lah tu. Boleh tak boleh
Puan-puan kena pergi jumpa dengan guru Quran yang memang sah dia Quran, bukan orang mana-mana hala, tak boleh. Jumpa dengan guru Quran, pergi perdengarkan betul tak saya sebut ni. Kalau dia kata okey betul, betul lah tu. Kalau dia kata tak tepat ni, awak kena tebalkan sikit ke apa, dia ikutlah apa dia punya komen tu, belajarlah dari situ. Tapi kita tak boleh kata tak boleh lah tu, tak apalah jadi macam ni lah, jadi zor pun boleh lah, tak apalah. Lebih kurang je kita yang buat keputusan tu, perempuan kena tanggung sendiri. Ingat kita kena faham yang kita belajar ni Quran ilmu yang paling tinggi, dan bila ilmu paling tinggi takkan kita belajar macam cincai-cincai. Logik sikit lah kalau kita nak letak, kita nak belajar cincai pun tengok ilmu apa yang kita belajar. Okay? Kalau contohlah perempuan sendiri nak buat kek pun, perempuan belajar pada chef yang terkenal kat dunia pun, kek tersedap lah apa benda pun, tapi kalau dia kata letak tepung 250 gram, perempuannya tepung ada 230 je, lepas tu dia kata minyak butter ni kena letak 500 gram, perempuan letak ala-ala kat fridge ada 4,5, 450. Boleh lah. Kita rasa macam boleh lah, tak apalah, asalkan ada lah bahan tak cukup tu. Jadilah tu. So bila hasil dia tak menjadi seperti apa yang chef tu buat, dan kita pula guna nama dia, ni lah kek yang chef tu buat tu. Lepas tu benda tu tak jadi. Lepas tu kita kata guna chef tu punya sedap kek terbaik di dunia bagai. Tapi bila tak jadi, kita tak cakap yang kita buat kesilapan tu, kita yang kurang letak bahan-bahan, kita jual nama chef tu, seolah macam chef tu yang bagi resepi yang salah apa semua. Padahal dia bagi betul, dan kita tu yang adjust macam lebih kurang tak apalah, jadilah. So bila jadi slack kat situ, kita tak nak ambil tanggungjawab, kita macam nak lepas pada orang. Itulah perangai kita dengan Quran, itulah perangai kita. Sebab apa? Kita tak nak ambil tanggungjawab, nak ambil tahu yang aku baca ni betul ke tak, nak pergi jumpa dengan guru, nak sebut betul ke tak. Kita tak nak benda macam tu, kita tak nak dipersalahkan macam nampak sangat macam dia takkan tu tak reti, dah tua pun nak belajar. Kita tak nak dengar benda-benda macam tu. So kita akan buat macam tak apalah, biarlah, tutup mata sebelah. Bila ada je benda macam tu dalam hati, perempuan ingat apa kena tanggung sendiri. Okay, ingat tu, sebab kita belajar ni Quran bukan kita belajar apa teori nak buat apa kek tak ada, bukan nak jahit baju ke apa. Jahit baju pun kalau baju terlebih besar pun kita boleh adjust lagi. Kalau kecil pun nak besar pun boleh. Tapi Quran dia tak boleh. Kalau dia kata macam itulah bunyi dia. Tapi beza dia, Allah tu Maha tahu sebanyak mana kita usaha nak dapatkan bunyi itulah. Sebab tu kita makhraj nisbat huruf ni sangat penting, sebab dia 70% dalam Quran. Satu huruf dot tak reti sebut, seluruh Quran huruf dot tu dah tak reti. Logik lah, takkanlah page tu dia yang tak reti dot, tiba page lain betul pula. Kecuali perempuan dah memang praktis banyak-banyak kali, barulah page yang lain-lain semua akan menjadi betul. Sebab itu perempuan boleh fikir sendiri benda tu. Okay, itu huruf dot yang paling susah, tapi kita kena usaha. Allah tahulah usaha kita banyak mana. Kita pun tak boleh cakap ke orang, saya dah buat macam ni lah apa semua, tak payah cerita. Allah tu tahu banyak mana. Sebab kalau benda tu dapat sekali je, terus perempuan akan bacakan betul. Sebab benda tu dah berlaku. Sebab Quran ni adalah mukjizat. Dia bukannya kita manusia reka-reka tiba-tiba boleh, tak ada. Allah nak bagi, dia akan dapat. Itu saja. Kita yang mengajar ni hanya bagi tunjuk lorong panduan saja. Yang bagi petunjuk hidayah tu Allah yang bagi. Bergantung pada niat kita lah. Kalau memang kita nak betul, nak baiki bacaan kita sebelum kita mati ni, kita nak betul lah semua apa yang zaman-zaman dulu salah lah, kita rasa memang banyak tak betul, nak pergi jumpa guru, alhamdulillah Allah akan bagilah benda tu. Okay. Ini sambungan huruf dot, sebab kan dia susah. Kita tengok dia ada sifat ni, istitolah ni yang bunyi tu, menyebabkan bunyi berjalan sepanjang makhraj dia. Makhraj dia kan sepanjang pipi ni, sepanjang pipi, sepanjang bibir tu, bibir pula, lidah. Lidah tu, so bila sepanjang tu dia akan bunyi bunyi itulah. Selesai ke bunyi dot terlebih dahulu sebelum ke huruf selepas dia. Maksudnya sempurnakan sifat dia, jangan kelang kabut. Settlekan dia dulu, barulah huruf sebelah dia. Perlahankan sebutan untuk menyempurnakannya jika belum mahir. Kalau tak mahir, slow-slow dulu. Contoh. Okay, kat sini huruf waw. Okay, ini huruf waw. Qaf, bot, ba. Okay, ini qaf disebutlah waw. Wa, qa. Sini ada huruf dot. So kalau kita tak mahir, settle dia bunyi dia dulu. Baru pergi pada ba. Jangan kelang kabut nak pergi kat ba. So dia akan bunyi wa qaw ba, wa qaw ba, qaw, wa qaw ba, qaw ba. Jangan baca wa qat ba, salah. Kita dah jadikan dia syidah. Kalau kita baca wa qad ba, dah jadi macam seolah-olah macam kokolah pula. Kita dah beranakkan satu bunyi lain kat situ.
So, bila ada bunyi tambahan pun salah. Kan kita tak boleh buang satu. Nak tambah sedikit pun tak boleh. Dia memang betul-betul ngam-ngam dia je. Sebab tu kita kena belajar dengar bunyi. Sebab tu perlu pada lelaki. Bapa kena pergi jumpa guru. Yang tak ada guru, pergi jumpa guru. Dengar betul tak sebutan ni. Waqawba. Waqaw. Bunyi je. Waqaw. Cuba Papa sedikit sebut. Hujung lidah letak dekat gitaring tu. Masa nak sebut tu standby situ. Waqawba. Waqawba. Jangan waqad. Salah sebab dia bukan qalah. Lepas tu kalau macam ni. Wala yawrib. Wala yawribna. Wala yawribna. Wala yawribna. La tetap la. Dia sifat ni huruf rendah. Lam huruf rendah. Alif rendah. Ya rendah. Dot ni tinggi. Ra rendah. Ba rendah. Nun rendah. Sebab tu huruf-huruf sifat istilah dengan istifal dua ni mesti kena Papa kena mahir dah. Siapa yang tinggi, siapa yang rendah. Sebab tu dalam jadual tu kita letak itu depan. Supaya Papa tahu siapa tinggi, siapa rendah. So, bila kita dah tahu siapa tinggi, siapa rendah, so kita akan baca kalau yang rendah tu memang rendah je lah. Lidah kita takkan naik level bawah je. Kalau cuba-cuba, tiba tengah ni baru satu jumpa yang tebal God. Barulah dia akan naik pangkal lidah. Lepas tu turun balik. Dia semua rendah balik. So kita dah tahu dah tempo dia. Wala yawribna. Wala yawribna. Ya tu tak nipis. Ya, jangan yaw pula. Wala yaw. Dekat sini pun akan terikut. Ya tetap ya sebab dia nipis. Jangan yaw. Wala yaw. Kenapa jadi macam tu? Sebab kita dah terikut. Setiap sifat ni kena bagi dia punya satu-satu ni semua satu. Dia tak ada gabung dua sekali, tak ada. Quran dia tak jadi gabung-gabung. Dia mesti satu macam tu. Kalau contoh yang ni. Ada okey, ya rendah, ghain tinggi, dot tinggi, nun rendah. Bayang kan? So bila kita dah nampak ada tinggi, ada rendah, kita dah standby lah. Ya tu tak ya. Yaudubna. Dia susah. Dot mati, na rendah balik. Yaududna. Memang dia memang susah, tak memang susah. Tapi kita kena praktis. Macam ni, fa nipis, dun nipis, mim nipis, dun nipis. Ni hamzah wasal, tapi kita baca terus tak ada. Dot tinggi, ta tinggi, ra ni tafkim tebal. Dia memang huruf yang rendah tapi dia ada tafkim daripada atas. So bunyi dia Famaniu turra. Bunyi tu. Famaniu turra. Sebab tu kalau kita baca famanit turra, bila kita cuba baca cepat, dot dia akan terus jadi macam ta. Famanit turra. Sebab apa? Lidah kita dah pergi kat belakang gigi kapak. Belakang gigi kapak tu atas tu area sebab yang cepat area dekat kita sebut dot tu dah. Famanit turra. Itu salah. Sebab tu kita sempurnakan dot kalau tak mahir, praktis. Kalau mahir sekalipun, kena sempurnakan. Kalau sebab tak ada lagi bunyi jalan tu, famanil turra. Ridwa, salah. Dia akan jadi ta ke, dia akan jadi dal ke, sebab maknanya area situ je. Rilwani. Dengar ada tak bunyi? Apa huruf-huruf hijaiyah ni kita kena dengar pada diri telinga kita sendiri. Kalau kita tak dengar pada diri telinga kita sendiri, macam mana kita nak dengar orang tegur? Kadang kita sebab tak nak dengar orang tegur pun satu hal, sebab tu kita tak dengar pada diri sendiri lah. Kalau diri sendiri pun tak nak dengar pada diri sendiri, macam mana kita nak dengar orang tegur? Lagi kita tak nak dengar, sebab apa diri sendiri pun tak nak dengar. Dia sebut Ridwani. Pangkal lidah kena naik. Jangan Ridwani, tu pangkal lidah tak. Dia pergi, dia pangkal lidah tak naik, itu dia jadi dal, jadi huruf ta. Dia kan sifat rendah. Itu kita memang kena tahu, tengok je tinggi rendah macam tu. Ain rendah, lam rendah, alif rendah, ba rendah, ain rendah, dot tebal. Sebabnya bila hujung tu kena tebal, yang lain tu semua sama je. Ala ba'din. Ataupun kita matikan ala ba'd.
thou. Da'ain pula ni, nak mati pula. Sebab tu benda ni semua memang kena praktis. Tapi kalau hujung-hujung ni kita akan belajar maksud sebab wakaf nantilah cara nak bunyi dia. Tapi maksud dekat sini ni bunyi tu. Ada tak bunyi berjalan tu? Ala bau. Ala bau. Itulah bunyi dia. Rohawah tu. Wal ar. Wal ar. Wal ar. Kat situ. Ini semua memang huruf yang susah. Dan kita tak kata benda tu senang, memang susah. Tapi kena praktis lah. Itu je lah yang kita boleh cakap. Kalau kita dah tahu susah tapi tak nak praktis, memang kita tak sampai lah benda tu. So itulah bezanya. Sebab apa? Kalau kita tak praktis, dia akan tertukar huruf. Itu yang paling bahaya. Sebab kalau tertukar huruf, sebab nanti makna dia lain. Allah nak kita baca maksud dia ni, tapi kita baca maksud lain. Itulah kita kena, sebab dia kita nak pentingkan makna sifat huruf tu. Okay, ni huruf dot. Okay, ni huruf lam. Kita masuk lam. Okay, kita bila sebut lam, dah bayangkan kat mana dah lam ni. Dekat ujung lidah belah corner. Kita jangan tak payah bayang-bayang pipi sebagainya. Kita dah tempat lam. Okay. Fikiran kita dah terus pergi pada ujung lidah belah corner. Itu tempat dia. Itu maknanya makhraj lah tu. Yang sekarang ni kita nak tunjuk apa yang berlaku pada kalau kita salah makhraj, salah dunia sifat. Ini berlaku benda-benda kesalahan ni. Dan kesalahan yang banyak ni semua huruf ni semua kita dapat masa bila? Masa talaki lah. Masa talaki lah kita boleh dapat kumpulkan, berlaku ini berlaku. So cara apa nak buat? Saya buat sendiri macam panduan khusus ni. Buat yang satu nota semua kesalahan ni, so lepas ni jangan buatlah benda macam ni. Sebab dalam buku-buku tajuk apa, dia tak ada lah tunjuk panduan jangan buat macam ni, tak ada. Dia tunjuk apa yang patut kena buat. Tapi sekarang ni kita tak buat benda tu. Kita buat benda yang lain yang salah. So bila dah ada panduan ikut, jangan lagi buat benda-benda macam tu. Okay. Yang pertama, kesalahan yang kita selalu buat, menahan suara dalam kadar yang lama. Ketika bila tanda sabdu, memadai dengan tekanan yang ringan saja. Macam contoh, lam ni ada sabdu. Ramai suka macam qalla. Itu yang lama tu. So itu yang tak nak, dia tak boleh lama. Sebab dia kita kena faham, sebab tu kita belajar kita kena faham. Sifat dia kan kat corner je. Bila benda di hujung dia senang terlepas, cepat je. Qalla, sekadar tekan saja. Qalla. Dengan qalla. Dia lama, dia dah seolah melekat terus. Tak boleh. Qalla, memadai sekadar tekan saja sebab dia huruf yang double. Satu qal, ini al, lam yang mati, satu lagi lam yang ada baris. Qalla, itu saja. Jangan qalla. Salah. Kedua, jelaskan sebutan apabila bertanda sukun. Ini pun selalu sangat orang buat slang. Sebab jenis baca cepat, lam ni selalu langgar. Tak ada. Dia hilang. Itu pun hilang, tak tahu benda hilang tu. Rabbi alamin. Rabbi alamin. Dan hamzah wasal dia hilangkan, lam sukun pun dihilangkan, tapi Rabbi alamin. Rabbi alamin. Alhamdu. Semua dah hilang. Sekarang perempuan mungkin rasa, ya ke dia buat macam tu? Perempuan cubalah buat. Sebab apa? Bila tak laki lah baru kita nampak. Kalau perempuan tak pernah bertahan laki, memang perempuan rasa, ya ke jadi macam tu? Sebab perempuan tak pernah bertahan laki. Bila perempuan bertahan laki, perempuan tahu, memang ada kesalahan, ada benda berlaku macam tu lah maksudnya. Okay? So dia akan punya jelaskan sifat huruf lam tu. Rabbil alamin. Dan sifat dia oleh dia kerana kat corner, dia berlaku dengan cepat je lah. Tapi kena jelas lah bunyi dia. Rabbil alamin. Alhamdu. Ujung lidah corner je. Alhamdu. Yang macam alhamdu. Tengok. Lam dah hilang. Ini ramai sangat orang buat kesalahan, dia tak menjelaskan huruf lam. Kalau dia jelas pun dia tak sampai satu harakat. Dia baca setengah suku macam tu je. Rabbil alamin. Dia macam sapu saut macam tu je. Setiap huruf adalah satu-satu. Dia tak ada two in one, tak ada. Quran dia tak ada two in one. Dia mesti satu-satu. Sebab itu hak dia. Sebab tu bila kita dapat baca sebiji-sebiji betul, insya-Allah. Bapa akan baca walaupun surah tu terutama macam pada saya surah Yusuf tu susah. Kalau bapa baca betul-betul makhraj betul-betul, surah Yusuf tu pun boleh baca dengan betul. Sedangkan surah Yusuf memang susah. Sebab dia punya makhraj, dia punya, sebab dia adalah cerita. Bila cerita dia memang dia susah. Kita nak baca laju macam surah lain tu agak sukar sikit kalau pada surah Yusuf. Pada saya lah. Tapi kalau kita betul sebagi sebiji ni, kita boleh baca dengan flow elok je. Berbanding dengan kita jadi menghentam laju, sikit-sikit kan salah. Reverse balik kan salah. Ingat, Quran ni kita baca salah, baca sangkut, mesti ada salah yang kat sebelum dia. Sebab itulah dia Quran mukjizat. Dia takkan kita baca dah salah tapi kita betul baca. Itu akan berlaku bila orang tu memang langsung tak belajar, dia akan buat perangai macam tu. Sebab dia tak belajar,
So dia rasa macam dia betul baca, turun, lancar laju. Terutama bagi mereka yang betul laki, kita sembak surah Yasin, surah Waqiah, yang surah amalan harian tu, ramai yang buat salah. Sebab apa? Benda yang dia hari-hari baca, tapi tak pernah check. Tapi bila sekali check, baru 2 ayat dah salah. Tak boleh. Tak lepas. Sebab apa? Sebab tak bagi huruf yang betul-betul lah. Yang selama ni kita baca laju tu sebab apa? Sebab kita tak faham, kita tak tahu. Tapi bila kita dah tahu, oh punya makhraj dia ni bunyi dia macam ni, sebab macam ni, kita sendiri akan automatik baca perlahan. Bila kita faham, kita nampak, oh macam ni rupanya. Masa tu lah kita rasa Quran ni sebenarnya tak semudah yang kita sangka. Kalau perempuan yang pernah, yang mestilah perempuan yang mana betul lelaki pun akan rasa benda tu. Bila kita dah kata dah repair, huruf-huruf ni minggu depan saya nak make sure huruf-huruf ni pun dah kena repair. Tengok berapa ramai yang sangkut. Tapi tak apa, Alhamdulillah dia sangkut pun, dia dah dapat repair. Dah ramai je, Alhamdulillah memang nampak perubahan, dia dah repair balik. Hamzah ke Ain, huruf-huruf yang dah kita suruh check tu, ada nampak perubahan, nampak banyak mana usaha dia orang bagi, dan dah ikut tempoh dia dah betul dah. Cuma ada beberapa orang yang masih dekat macam tu jugalah, mungkin sama dia tak dengar ke, tak ambil perhatian ke, dah usaha banyak tapi masih tak boleh ke, itu Allah saja yang tahu. Tapi maksudnya mana yang berusaha tu memang dia dapat. Okay? So lam jelaskan bunyi dia. Ketiga, dibaca dengan lantunan, bunyi tambahan salah. Jangan ala. Ini pun dia semua kesalahan yang popular. Memang majoriti orang suka buat perangai macam ni. Alhamdu. Oh ni dal di depan ni. Alhamdu. Alhamdu. Rabbil alamin. Rabbil bila. Sebab apa ada dia dah beranak huruf lain pula kat situ. Dan huruf la tu dalam Quran tak ada huruf la. Tak wujud. Tak tahu la tu nak bentuk macam mana, tak ada. So memang salah. So tak boleh. Jelaskan lam jelas. Rabbil alamin. Alhamdu. Bil Rabbil. Itu mesti, maknanya dia sifat syidah putus bunyi. Dan dia syidah dia sifat dia pun dalam kategori tawasud kan. Lin Umar. Okay. So bila bunyi sukun putus. Alhamdu. Dan ala. Satu sifat bila kita baca ala tu, kita nampaklah personality orang yang baca tu, dia baca macam lewa-lewa, macam lewe-lewe, slow motion macam tu. Alhamdu Rabbil alamin. Jadi macam slow orang. Lepas tu kita nak baca slow sangat pun tak boleh. Dia akan beranakkan bunyi, dia akan beranakkan huruf lain. Atau kita baca cepat sangat tu sampai menghilang pun tak boleh. Sebab tu dia kena betul-betul dia lah. Lepas tu kena bagi sikit Rabbil alamin. Dan baris bawah tetap huruf yang baris bawah mesti I. Yang Rabbil. Itu pun masalah juga. Tapi kita tak sentuh tu lagi. Ini baru huruf lam lah. Lam. Okay. Lepas tu dibaca yang keempat. Dibaca dengan tafkhim tebal kerana terpengaruh dengan huruf selepas dia. Inilah tadi tu. Macam ni. Waw beri nipis. Rendah, sifat rendah. Sifat. Lam rendah. Alif rendah. Ini hamzah wasal lah. Ni lam. Dot ni tebal. Oleh kerana dot dekat sini, dia nak masuk. Dia akan bunyi walot. Ini majoriti ramai macam ni. Walaudolin. Ataupun walau. Kenapa dia nak jadi macam tu? Kalau kita suruh jawab secara logik pun, kenapa nak bunyi sampai lo? Kenapa nak bunyi sampai lau? Kenapa? Kat sini ada huruf bibir ke? Sebab tu kita kena mahir dengan makhraj. Lam bukan huruf bibir. Waw bukan huruf bibir, tapi dia jauh sangat dengan dot. Dia tak ada kena guna waw nak masuk dot terus. What tak ada. Waw kat sini. Yang nak masuk dia lam. So lam bukan huruf bibir. So tak perlu. Macam mana lam ada dekat dalam bibir yang corner tadi tu? Dot, adakah dot huruf bibir yang perlu kita muncung? Tak perlu. Dot adakah area dalam bibir sini. So kenapa sampai boleh jadi walau do gitu? Itu menunjukkan kita jenis dengar rasa macam walau kita buat mulut tu. Sedangkan dia tak ada kena-mena pun dengan bibir. Dia hanya berlaku di dalam saja. Wala sebab tu kena bunyi tu kena spesifik, dia kena ikut dia punya, kalau kata dia punya identiti dia lah. Walau lau. Mulut mana ada muncul walau. Mana walau. Tak ada. Sebab tu bila tak ada kena dengan bibir, tak perlu pun nak bergerak kat bibir tu. Banyak huruf-huruf hijaiyah ni semua berlaku di dalam saja. Kecuali kalau waw, ialah waw, tiba kalau waw pada depan, ataupun waw sukun, au, mau, kau, itulah di depan. Yang lain dia tak perlu muncung, lain lam ada muncung, tak muncung. Sebab tu kita kena mahir dengan makhraj. Nampak lam, dia bukan bibir, so tak ada kena dengan bibir.
dot bibir ke? Bukan. So tak ada kena bibir. So benda berlaku di dalam saja. Sebab itulah tak sepatutnya akan bunyi walot dolin, walau. Sebab apa kita sebab kita tak tahu yang dot ni, kita bayangkan kita nak jadikan dia tebal, lepas tu kita rasa macam kita perlu muncung nak jadikan dia tebal. Itulah salah, mana boleh. Muncung tak ada kena mengena dengan ketebalan. So kena repair balik. Sebab tu kena faham. Bila kita faham, oh, lam ni dalam, dah dia pun rendah. Dot ni tebal tapi dia pun kat dalam. So berlaku di dalam je, tak adalah kena walau. Dan muka kita pun memang buruk lah kalau buat muka macam tu. Kalau orang tengok baca berdepan walau do, perempuan sendiri pun tak sanggup tengok muka kat cermin sendiri. Bunyi walot apa? Teruk sangat kan. So kena repair. Memang tak wujud pun bunyi macam ni. Kita kena repair. Sebab benda ni berlaku sebab apa? Kita just dengar, kita pun tak faham fungsi, kita pun tak faham kaedah, makhraj pun tak tahu. Tapi sekarang ni perempuan dah tahu. So bila dah tahu, terus repair. Okey, lepas tu huruf nun, nampak nun, mesti bayang kat mana dah. Betul hujung lidah, nun. So apa yang selalu berlaku kesilapan, apa yang berlaku ni? Yang pertama, tidak menyempurnakan dengung dengan kadar 2 harakat ketika ia bersabdu di tengah ayat ketika wasol. Wasol ni maknanya macam sambung. Kategori dengung paling panjang. Okay. Kita dah tahu dah, kita baca sebelum dah. Nun sabdu, mim sabdu, nama dia apa? Wajibal gunnah ataupun harful gunnah. Maksud dia sama je lah tu. Maksud dia kita kena dengung dengan kadar 2 harakat. Dan 2 harakat tu adalah dengung yang paling panjang. So bila kita tahu dia paling panjang, masalah dia kenapa kita tak bagi dia paling panjang? Kita baca jenis macam 1.5, lepas tu terus kita dah kelang kabut nak pergi kat huruf lain. Sebab itu kita baca selalu banyak salah. Kena bagi sebab dengung ni adalah satu bunyi yang sangat lunak dalam Quran saja yang ada. Dalam kitab lain ke apa, bangsa lain ke apa pun tak ada. Kalau kita cakap sendiri pun tak ada nak bunyi dengungnya. Dia biasa je. Tapi Quran je yang ada. Dan dengung pun kita dah tahu ada banyak kategori. Nanti kita belajar hukum lagi lah kita boleh faham secara detail lah. Tapi buat ni yang asas ni. Nun sabdu, nampak je nun sabdu baris atas, baris bawah ke? Inna. Baris atas lah. Kita akan mesti mesti bagi dengung dengan 2 harakat. Sempurnakan dia. Dan buat dia bunyi dia sedap. Settlekan bunyi dia, baru pergi huruf lain. Macam ni. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. La tus'alunna yaw. Sempurnakan 2 dulu, baru pergi kat yaw. Jangan cepat-cepat. La tus'alunna yawma idzin. Habis melanggar. Anin na'im. Baca pun dia macam suara mendatar dia. Quran ni dia bukan baca suara mendatar. Dia ada turun naik dia. Sebab tu ada tafkim, ada tarkib, ada dengung, ada mat. Sebab Quran tu sedap bunyi. Tapi kita baca, la tus'alunna na'im. Habis cincai. So ingat, bila nun bersabdu dia duduk kat tengah ke, nanti bila kita duduk kat ujung pun, dia tetap dengan 2 harakat dia juga. Itu identiti dia. So kena bagi identiti dia tetap 2 harakat. Itu kalau kat tengah lah. So kat hujung pun sama juga. Sebab dia ada identiti dia, dia tak boleh buang lah. So kena ada juga. Tidak menyempurnakan dengung kadar 2 harakat ketika bertanda sabdu di akhir hayat. Di akhir ayat ketika waqaf. Apa ni maknanya kita baca berhenti lah. Kita berhenti. Itu kategori dengung paling panjang. Sama jugalah sebab nun sabdu ada kategori dengung yang paling panjang. Dan dengung mesti kat hidung. Kita tahu tempat khoisyum tu, so dengung akan keluar kat situ. Bukan keluar kot bibir pun dia mesti keluar kot hidung. So jadi kesimpulan dia, bila nun sabdu dekat tengah ke, dia duduk hujung nak berhenti ke, nak berhenti-berhenti ni, tetap kena settlekan dengung dia tu. Cuma bila dah hujung, baris tu tak ada dah lah. Baris ni, baris atas ni semua dah tak ada. Dengung dia saja tu kena maintain. Contoh, aidiyahun. Kalau perempuan rasa banyak mana dengung tu, so, oleh kerana dia dah last, perempuan bagi je lah maksimumnya. Aidiyahun. Bunyi dia sedap je. La tufsidun. Na tu tak ada. Baris dah tak ada. Bila kita nak berhenti, baris tu dah tak ada. Tapi dengung tu masih wujud. Kita kena maintain dengung tu. Tak boleh baca la tufsidun. La tufsidun wala ta'lun. Tak boleh. Dia sebab kerana dia tu identiti dia, kita kena kekalkan. Aidiyahun.
Okey, bila nak sebut hun, bukan hu tu yang panjang. Kesalahan yang banyak berlaku, hu tu yang kita pergi panjangkan. Sedangkan dengung ni je. Bukan baca aidiyahun. Salah. Sebab ini bukan huruf mat. Ha satu harakat je. Yang dengung tu kat sini. Sebab tu kena tempo tu kena faham. Aidiyahun. Hun. La tufsidun. Jangan la tufsidunna. Tu salah. Na salah. Ataupun kalau baca la tufsidun. Salah. Sebab tu kita dah panjangkan dal. Kita dah beranakkan huruf waw pula kat situ. Salah. Memang artikel salah. So dia akan bunyi tepat. La tufsidun. Du tu cepat je. Dun. 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 Hun. Wala ta'lun. Wala ta'lun. Sekarang ni bapa kena praktis je, jangan duk menganga je. Praktis ikut macam mana bunyi tu. Tapi tak jangan pasang mic je lah. Praktis sendiri dia sendiri tu. Wala ta'lun. Wala ta'lun. Jangan baca wala ta'lunna. Tak ada, tu salah. Dia tak ada lunna tu tak ada. Sebab kita isu dia sekarang kita nak berhenti, waqaf, berhenti. So bila berhenti, baris kita hilang, memang dah hilang. Dengung sifat dia tu je kita maintain. Dan jangan terpengaruh orang sebelah ni, jangan pergi manjang-manjang pula. Dia tetap satu harakat biasa. Lun. Lun. Wa ma fihin. Wa ma fihin. Jangan baca wa ma fihinna. Hinna salah. Wa ma fihin salah. Itu salah. Yang betul wa ma fihin. Maknanya ha tetap satu harakat, ha bawah hi. Nun tu yang kita kena maintain dia punya dengung 2 harakat. Ingat kalau nampak nun sabdu dekat tengah ke dekat ujung nak berhenti, itulah bunyi dia. Sama ada berhenti tu memang tempat nak wakaf ke, berhenti sebab nafas tak cukup ke, kena jaga benda tu. Sebab tu bila nak baca Quran, dengan Quran ni kita kena prepare. Dia bukan macam tiba-tiba nak baca terjah buka macam tu. Tak ada, dia kena macam kita scan tengok dulu. Kita tengok dulu baru kita baca. Dia tak boleh buka-buka kon baca. Memang akan sangkut. Tak kira lah orang tu hebat baca macam mana pun, sebab dengan Quran kita tak boleh macam rasa aku hebat pada orang tu, tak boleh. Sebab Quran tu dia tahu diri macam kita ni macam mana. Sebab tu dia mukjizat, kena ingat tu. Dia mukjizat dan jangan buat macam apa kata? Buat yang nak endam macam itulah maksudnya kan. Ingat Quran dia sebab dia paling tinggi. So kita kena ada adab dengan dia tu. Okey. Tutup nun. Ni nun lagi, kesalahan yang berlaku pada nun tadi buat dengung tak cukup. Ni dibaca dengan lantunan bunyi tambahan pun salah. Problem yang sama lah juga. Benda ni semua akan berlaku bila kita baca terlampau lembab, slow. Sebab kita nak terlampau berjaga, jadi ba'ina udana jana hauna anahu. Ini berlaku pada orang yang contoh dia baru nak belajar, dia nak kontrol lah macam huruf ni dia tak nak cam, dia akan bunyi ada lebih-lebih tu. Dia tak boleh baca perlahan ke, baca laju ke, tak boleh ada bunyi lebih. Sebab tu kena praktis tempo tu. Fa'in udna in ain hamzah bawah i, jangan in. Fa'in udna. Ni pun problem juga. Yang baris bawah mesti i sahaja. I. Kalau kita huruf ABC tu, kita buat I sahaja, tak boleh jadi i, jadi a lah pun tak mahu. Dia tak betul. Naik kereta api, roda kereta api dah tergelincir mana hala dah. Fa'in udna. Fa'in udna. Fa'ina udna. Kadang-kadang satu sebab baca perlahan, baca slow, terlampau slow sangat sampai dah beranak bunyi lain. Ada satu dia baca macam biasa tapi dia ni tak aware, jadi macam pada dia macam dah biasa fa'ina udna, macam dia huruf tu dia melekat cepat, melekat lama sangat. Sedangkan kita dah hujung, benda hujung cepat je. Fa'ina udna yanhauna anhu macam tu dia bunyi dia. Anahu. Dari situ kalau kita baca jadi macam kita tak ada mood nak ngaji, jadi malas, jadi kita kena paksa ngaji ke, jadi kita paksa. Kita ada gaya macam ni lah. Kita dah tahu orang yang baca dari segi bacaan, kita tahu ada orang ni dia dalam mood malas ke, dalam mood apa, kita boleh nampak gaya orang tu nak belajar ke tak nak belajar, macam terpaksa buat, macam tu lah. Dari segi bacaan kita dah tahu dah. Tapi kalau orang yang memang betul-betul, sebab Quran ni dia macam dia reflectkan identiti kita tau. Sebab tu kalau kita berdepan dengan guru,
Kita tak payah banyak cerita lah. Guru pun tak payah banyak cerita. Dah tahu dah orang macam mana. Sebab tu kita yang sendiri nak berdepan dengan guru tu memang dah kena prepare dah. Nak buat macam mana, nak baca macam mana. Sebab apa? Dari segi bacaan tu dah tahu dah. Orang ni memang jenis kehidupan dia ni jenis orang disiplin ke, orang jenis slow motion ke, orang jenis buat kerja tu lambat, suka delay ke. Kita boleh tahu. Sebab tu bila kita tengok orang yang baca dengan fasih, ketepatan, kita tengok kehidupan dia memang sangat disiplin. Dia memang, kalau contoh katalah dia punya kerja tu start pukul 8, memang betul-betul pukul 8 dia akan start buat kerja. Dia tak kena nak pukul 8 tu, apalah 8 suku lah, kejap lagi lah. Dia tak ada. Dia memang dah sharp time dia. Kalau kata petang pukul 5 dia dah start masak, pukul 5 lah dia start masak. Dia takkan, tak apalah nantilah 5.30 lah kot. Tak apalah. Macam itulah. Tu kata Quran ni dia menunjukkan identiti kita. Perempuan benda ni, sebab saya tak kenal perempuan pun. So perempuan sendiri boleh reflect diri sendiri. Aku ni jenis macam mana ni? Jenis macam disiplin ke, slow motion ke, macam malas ke? Itu perempuan kena tengok diri sendiri. Sebab kita takkan tengok orang. Saya pun takkan tengok orang. Saya tak nak tengok-tengok orang ni semua, saya tak nak. Yang penting kita dah bagi dari segi bacaan yang saya tahu, perempuan baca apa yang saya nak dengar, yang betul perempuan kena baca. Itu saja. Saya tak nak tahu perempuan identiti di belakang tu. Walaupun kita boleh tahu, tapi kita tak nak. Benda identiti tu kita tak nak tahu. Yang penting orang producekan bacaan yang betul, tepat dengan bunyi dah, okey dah, itu saja. Kalau bacaan perempuan betul, tepat, boleh tanpa muka surat ke baris ke apa. Kalau tak boleh, memang tak boleh lah. Kenalah praktis. Jangan yang expect macam lambatnya, macam bila nak tambah. Jangan, itu bukan isu dia. Bukan isu lambat nak habis ke apa. Jangan cepat nak lepaskan diri dengan Quran. Itu satu benda yang perempuan kena fikir, kena ingat. Jangan lepas dirikan kita dengan Quran tu cepat. Kenapa kita nak cepat lepaskan diri dengan dia? Bukan kita nak jadi kita best friend ke? Dengan best friend, lagi banyak buat salah lagi, dah banyak kita masa dengan dia. Itulah cara Allah nak bagi kita masa dengan dia. Kalau dah berpuluh tahun kita tak nak dengan dia, sekarang baru nak, lepas tu nak paksa buat cepat. Apa bayangkanlah macam mana? Kamu boleh fikir sendiri. Dulu kita tak nak dia tu, dah berpuluh tahun. Tiba sekarang baru nak, tapi nak paksa. Bayang. Itulah sikap kita. Dia macam tak menyabar. Tapi kita tahu kita buat salah, tapi tak menyabar. Nak macam paksa-paksa. Dan kita nak paksa orang suruh ikut kita punya style, nak cepat-cepat. Itulah dia. Sebab tu Quran tak boleh dia macam tu. Dia kena ikut dia punya, kata Quran tu tahulah dia tahu diri kita ni macam mana. Kalau kita nak, dia akan dia lancar. Kalau kita macam lebih kurang, kita memang takkan lepas. Itu je, memang kita dah, orang kata pengalaman tu lah dia nampak dekat situ. Kita tak boleh tahulah apa benda-benda tu. Walaupun kita boleh nampak, tapi kita tak perlu dah tahu benda-benda macam tu. Maksudnya yang kita boleh tahu, tugas kita adalah mendengar, betul tak baca, tepat tak, kalau tak betul kita suruh repair, kalau tak boleh lagi, usaha lagi, macam tu. Itu saja. Selebihnya perempuan yang usaha. Dekat situlah maksudnya. Okay? Itu kita kena tahu, itulah realiti Quran. Okay. Yang keempat, setiap huruf nun berharakat mempunyai tahap dengung yang berbeza. Ini nanti macam na, ni, nu. Dia kan memang ada original yang tak sampai setengah harakat pun. Na, ni, nu. An, in, un. Sebab kan dia berlaku dengan cepat. So dia masih ada dengung sebab dia kan original, memang ada. Cuma dia tak adalah bunyi macam yang bersabdu ni. Anna, inni, unnu. Itu beza. Dia kan dengung paling panjang dia bersabdu. Tapi kalau dia yang biasa ni, dia ada tapi dia sikit je lah. An, in, un. Kalau orang sebut pun ada macam rasa kat hidung macam dengung. An, in, un, na, ni, nu. Anna, inni, unnu. Macam tu. Dia kalau begitu berdengung, dia kan pula huruf pergi panjang anna. Bukan. Yang panjang tu dengung tu. Huruf dia tetap satu harakat. Nah, anna, inni, unnu. Rasa bunyi sedap tu. Kalau selagi tak rasa sedap tu, tak sampai. Itu diri sendiri lah kena rasa. Sebab benda betul saya beritahu Quran ni adalah talaki musyafahah. Dia kena dengar, berdepan, baru kita rasa benda tu. Kalau kita tengok teks saja tanpa berjumpa guru, tanpa mendengar apa semua, kita pun tak tahu bunyi dia macam mana. Anna, ini, apa, tak tahu. Kita rasa nikmat dia tu. So kena perdengarkan. Okay. Raw, nampak raw. Terus fikir, kat mana raw ni? Sama lah dia tempat macam lam tadi, corner je. So bila lam dengan raw dekat corner, maksud kita dah tahu dah. Dia berlaku dengan cepat. Sebab benda yang duduk kat tepi kan senang tergelincir je. Benda yang duduk tepi-tepi, letak cawan tepi meja tepi kan senang. Kalau kita tersinggung kan dia senang jatuh. Kita fikir macam tu je. Sebab kita kena faham huruf ni sebenarnya dia tu macam mana, identiti dia. Okay, yang pertama, huruf ra bertukar pada huruf ghain kerana menyebut ni dari pangkal lidah. Okay. Sebab manusia ni, kita ni semua ni, ada orang dia boleh sebut semua huruf tu betul.
Dia fasih semua huruf. Ada orang mungkin huruf ro dia tak sempurna, tapi huruf lain dia okey, dia sebut. Pada kita mungkin sebut dot tu susah, tapi dia boleh sebut dot, tapi huruf ro pula tak boleh. Dia macam tu. Dia tak ada kesempurnaan. Tapi nak sempurna tu kita praktis lah. Cara nak praktis saja benda tu. Isu dia kena praktis. Tapi maknanya original manusia tu tak adalah semua tu jadi okey. Dia jadi okey tu sebab dia dah praktis banyak kali lah. Okay, macam ni. Ra kan jadi dia roin. Tarjufu. Ra ni jadi ra tebal sebab sebelum daripada atas. Tarjufu. Tapi bila dia terlampau nak mengeluarkan ra tu, tarjufu. Ke belakang nak pergi. Ke area halkum nak pergi yang roin tu. Tarjufu. Padahal ra sini je. Tarjufu. Dah punya nak paksa ra dia pergi ke belakang. Jauh tu. Sini dengan sini belakang ni. Dari segi jarak pun kena mahir jarak huruf tu. Ke depan sini dengan ke belakang ni jauh tak? Itu semua ada kiraan dia. Yang Bapa akan nampak bila dah masuk hukum nanti macam dah belajar ifa, izhar semua tu nanti Bapa pun nampak kenapa bunyi dia dengung macam ni, kenapa dengung dia macam ni sebab jarak tu. Okey, macam ni. Ar-rajifah. Ar-rajifah. Bunyi ar-rajifah. Dia tak boleh sebut ra, dia akan pergi ghain. Ar-rajifah. Ar-rajifah. Jauh. Kita dengar macam sambil dia nampak macam betul. Ar-rajifah. Sedangkan dia sebut ghain. Jauh tu, ra dengan ghain. So, siapa yang sebut ghain tu kena praktis. Dia dari sini je, kat luar depannya je. Ar-rajifah. Dia ada getaran. Sekarang sifat ra ada takril. Sebenarnya ar-rajifah. Dengan tu dah melampau. Macam ni, nombor 2 ni. Getaran yang berlebihan. Dia ada getaran original, takril. Berlaku pertama huruf ra. Ar-Rahman. Sampai muka kita seperti gegar tu. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Bunyilah nak menekankan huruf tu ra. Sampai macam tu bunyi dia. Dia tak perlu, dia biasa je. Ar-Rahman. Dan getaran yang 1, 2 macam tu je. Ar-Rahman. Ar-Rahim. 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 Dan kita seorang macam nak paksa dia dan dia keluar dia ra yang banyak pula. Ar-Rahim. Dan berapa banyak ra kat situ. Ar-Rahim. Sedangkan Ar-Rahim. Ar-Rahman. Macam tu je. Sebab Quran ni lembut je. Tapi kita mungkin sebab kita dia tak mahir. Lepas tu nak usaha. Tapi kalau dah terlampau lebih pun dia tak salah. So dia ada dia punya had-had dia lah. Okay. 3, memadai dengan hanya membuka mulut. Tidak perlu membulatkan bibir. Ra, ri, ru. Ra bukan huruf bibir. Ingat balik kenapa nak sampai nak membulatkan mulut bagai sedangkan dia adalah huruf di dalam bibir lidah kita di dalam. So bila di dalam tak ada kena-mena pun nak macam tu kecuali ra di depan je lah ru. Ra, ri, ru. Tengok. Ra, ri, ru. Ru pun macam tu ada. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Apa tu? Kalau ru dia jadi macam wow pula. Ra, ri, ru. Ataupun kita dia macam W, wu. Salah. Dia biasa je. Ra, ri, ru. Dengar dia punya getaran tu. Ra, ri, ru. Ar, ir, ur. Kalau macam up, ir, ur. Salah. Sebab apa? Dia bukan syiddah. Syiddah dia akan bunyi up, ir, ur. Terus potong. Sedangkan dia ada sifat ra ni sifat apa? Ra. Sifat tawasud. Bainiyah. Dia ada macam kita kena kata-kata kena nak kata putus sangat pun tak, nak kata lebih-lebih sangat pun tak. Dia duduk tengah sederhana je. Ar, ir, ur, arra, irri, uru. Ri tak ri, irri, uru, arra, ar-Rahman, ar-Rahim. Macam tu dah, tu dah berlampau-lampau sangat. Ingat tu. Ra tak perlu muncung kecuali di baris depan saja ru. Itu pun tak ada ru. Ra, ri, ru. Punyalah kat dalam ni tiba nak muncul tu lebih-lebih. Jarak tu susah. Memang susah pun. Memang sebab apa? Kenapa susah? Sebab memang bukan tempat dia. Salah lah. So dia biasa je ra, ri, ru. Berlaku di dalam saja. Ar, ir, ur. Pada depan dia lah ur. Arra, irri, uru. Macam tu. So tak ada kena-mena. Ra, ri, ru. Arra, irri, uru. Perempuan sekarang ni nampak dah sebab mukanya tu kan. Saya tak nampak bunyi mukanya mana. Tapi itulah realiti dia. Jangan tak ada kena nak mulut bulat tu.
Sebab ra tetap ra. Buka je rongga udara dia keluar. Ra. Jangan ra. Satu lagi jangan ra. Ra, ri, ru tu salah. Sebab apa kita dari zaman dulu, kita dah sebab ra. Sebab R, kat dalam bahasa Melayu ada R. So kita nak punya ra dengan R tu, kita nak samakan dia. Dan kita lebih tahu huruf hijaiyah takkan ada sama huruf F-word ABC tu. Dia takkan sama. Dia ada bunyi dia sendiri. So bunyi ra, ri, ru. Just buka saja. Jangan apa bulat-bulat, tak payah. Ra, ri, ru. Tak payah. Ra, ri, ru. Ra. Macam tu je, buka je. Buka apa, orang kata ruang udara kat tekak buka. Ra, ri, ru. Tapi pangkal lidah jangan naik sebab dia bukan huruf tebal. Jangan tak boleh. Memang tak boleh pun. Mesti ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Salah. Okay, nampak huruf to. Kat mana huruf to? Mesti dah nampak, dah fokus. To. Terus belakang gigi kapak. Itu tempat to. So bila kita dah nampak dah dekat mana, so kita punya lidah ke standby kat situ je. Janganlah pergi dekat luar pergi kapak, jangan pergi belah bawah, pergi pipi, tak perlulah sebab dia dah tahu belakang dia apa. So standby situ je. Okay. So apa yang berlaku? Huruf to, kesilapan yang berlaku, huruf to bertukar pada huruf ta atau seperti huruf T. Okay, ini memang banyak berlaku salah sebab apa? Sebab makhraj dia sama, rumah dia sama. Kita kata macam tu, kita duduk kat flat tingkat 3. Level sama tapi dia rumah ni unit lain. Maknanya dia dah masuk ke unit ta punya rumah. So dia rumah sama, sifat tu kan lain. To, ta dengan dal. Tiga huruf ni kan ada satu level yang sama. Tapi beza dia sifat dia tu. So ta sifat nipis, to sifat tebal, dal sifat nipis. So bila kat sini huruf to, maknanya kita dah tahu dah. To tebal, automatik pangkal lidah naik. Kalau kita tak naik, dia jadi huruf ta lah. Lepas tu jadi macam tu. Dah tertukar. Waktur. Ini yang betulnya. Waktur. Ni kalau kita wakaf lah. Waktur. Tur. Tapi kalau kita buat secara pangkal lidah tak naik, tepat betul dah belakang gigi kapak. Tapi kita punya lidah tu, kita buat macam bawah je. Waktur. Jadi itu jadi ta dah. Sebab kan kita tak naik yang pangkal belakang tu, dia buat macam tu je. So dia akan jadi ta je lah. Waktur. Automatik ta dengan to dah huruf yang berbeza, dah salah. Dah kita ni tak tahu makna ke apa benda, automatik dia akan bertukar. Inilah bahayanya bila kita sendiri tak tahu dan kita ambil pendekatan pun nak macam buat lebih kurang je. Itulah bahaya dekat situ. Kita tak boleh ingat Quran tak boleh lebih kurang. Kalau nama dia to, angkat pangkal lidah, naiklah pangkal lidah. Kalau dia kata ta rendah, rendahlah. So, apa yang kita buat, kita kena sangat-sangat disiplin ikut apa yang ulama dah siapkan benda, sifat-sifat huruf, makhraj, kita ikut sebiji tu je. Tak payah nak tukar-tukar sendiri. Tak payah rasa macam agak-agak lebih kurang boleh lah tu. Tak boleh. So bila to, nampak to, terus belakang gigi kapak. So to ni tebal ke rendah? Tebal ke nipis? Tinggi ke rendah? Okay, to ni dia bersifat tinggi, istilah. Automatik pangkal kena naik. Baru kita dah nampak dah tempat situ, pangkal lidah naik. Barulah bunyi dia betul. Waktur. Tapi kalau kita dah tahu belakang gigi kapak betul dah. Tapi kita tak tahu dia tebal ke, rendah ke, meninggi ke, istilah ke, sifat. Kita kata hentam je lah. Kita pun bila kita jadi hentam-hentam, kita akan guna yang di level bawah je. Kita tak akan tiba-tiba naik pangkal atas. Sebab pangkal huruf atas ni, benda yang kita kena praktis, kita belajar. Tapi kalau yang mendatar, automatik ini kita biasa-biasa ni, memang kita boleh senang sebut je. So sebab tu senang jadi salah. Waktur, dia ta. So berhati-hati. Kena tahu, mesti kena tahu dah identiti dia ni, tebal ke nipis. Duduk kat mana, sangat dua ni rakan karib yang mesti kita kena mahir. Kedua kesalahan dia ini sebab tertukar tadi to jadi ta. Sebab level makhraj sama, sifat dia tu lain. Tidak menyempurnakan lantunan letakkan qalqalah. Okey, to ni ada sifat qalqalah, dia ada jenis special effect tu kan. So apa yang berlaku bila kita dah jadi macam ta, dah tertukar macam ta tadi, memang tak nantun lah. Mata la'il fajr, mata la'il fajr, ata'amahum, kalau kita kata ta pun tetap salah sifat ta. Ta tak bunyi macam tu. Ta kalau contohlah kata huruf ni ta lah, kita tukar ta, dia akan bunyi mat la'il fajr, mat. Sebab ta ada sifat dua tu. Henti, dia ada dua tempo tu, hentikan suara, lepaskan bunyi. Sekarang kalau kita kata okeylah saya dah tukar jadi ta, tapi kenapa bunyi dia mata la'il fajr, mata. Memang tak wujud Quran tak ada. Sebab tu salah. Dia kena matla'il fajr. Dan bila huruf to secara logik pun
Huruf ta belakang gigi kapak. Bila dia kena, dia akan melantun. Matla'il fajr. At'amun. Dia tak ada. Dia tak ada, dia tak akan melekat. Dia mesti akan melantun. Dah lah tebal. So melantun dia tu kuat. At'amun. Matla'il fajr. Kalau kita contoh kita dah tukar ta tadi, matla'il fajr. Itu pun salah pada sifat ta. So memang mata tu tak wujud pun. So kat situlah kesalahan dia bila kita tak melantun. Yang melantun ni pun dia lah, kalau kat tengah melantun dia agak sederhana. Kalau kat ujung, to tu kat ujung, dia akan lebih kuat. Kita pun dah belajar tu kaulah yang ada melantun yang kuat, melantun yang rendah tu semua. So kena berhati-hati. Bila kat tengah, mata, angkat pangkal lidah. Mesti tahu dia sifat dia kena angkat. Dia huruf tebal. Huruf yang tebal mesti kena angkat. Bapa ingat tak apa huruf tebal tu? Ingat tak apa huruf istiqlaq tu? Berapa huruf? Senang nak ingat. Sod, dot, tozo, yang 4 beradik tu, yang duduk dekat-dekat. Sod, dot, tozo, ghain, kha dengan qaf. Tu je yang tebal. Yang lain tu semua rendah. Sebab senang dia nak hafal yang huruf tebal ni. Sebab dia boleh nampak huruf to, huruf sod, dot, zo. Dia standby pangkal lidah naik. Huruf qaf, huruf ghain, huruf kha. 7 beradik ni mesti kena standby dah angkat pangkal lidah. Kalau kita tak naik tu dah tukar jadi ta, jadi dal, jadi huruf lain lah. So itu yang kita tak nak. Itulah benda-benda yang perempuan sekurang-kurangnya kena hafal. Huruf yang tinggi, rendah. Lepas tu dia ada melantun. Itu melantun sebab sifat lah. Maafkan dengan tadi rohawah tu. Yang rohawah tu sangat penting. Sebab dia adalah bunyi yang berjalan. Tapi sebelum ni kita tak. Dan mana-mana orang pun dikurang menekankan bab tu. Tapi kali ni kita tekankan lebih rohawah sebab efek dia tu sangat berbeza. Kalau perempuan dah dapat bunyi tu memang sangat sedap. Pada bacaan tu okey. Yang ketiga, tidak perlu gerak bibir berlebihan. Hanya pangkal lidah yang main peranan. Yalah, macam ni lah. Dia tak ada kena bibir. Yo tok ni bu. Yo tok ni. Sampai tu macam tu. Auto naba. Auto. Sebab kita dok bayangkan nak tebal tu kita nak muncung. Sedangkan tak ada guna pun tebal nak muncung. Tak ada. Kita tengok sifat dia saja. To belakang gigi kapak aja. Kat dalam je. So kat situ je lah. Dan jangan ingat Hamzah tadi. Jangan terpengaruh. Hamzah dia tetap rendah. Walaupun sebelah ni to ni, sebab to ni ada huruf yang paling tebal, itbaq lagi dengan sifat istiqlaq dia. Dia memang jenis tebal punya, tapi janganlah Hamzah ni terpengaruh. Hamzah tetap dia nipis slim dia je. Auto naba, auto naba, yang auto dah lah tebal Hamzah, tiba to tu pula dia muncul. Itu yang berlaku. Yo to ni bu, you dah tentulah you. Tapi kalau dah over nak masuk to, yo to ni bu. Dah jadi apa bunyi tu. Dia mesti you tu biasa je. You ni bu. Belakang je. Pangkal lidah tu naik. Dan jangan, dan kalau tak naik itulah dia akan jadi macam huruf ta, macam seolah-olah macam ta tu lah. You ni bu. Naba. Yata. Bunyi macam tu. Tu lah yang salah. So tak boleh. Okay. Itu huruf ta. Okay. Sekarang kita pergi huruf dal. So huruf dal, kat mana huruf dal? Kat mana huruf dal? Dalam pemikiran mesti nampak dah dal, kat mana dal. Automatik dal tu ada dekat kategori, dekat tempat to tadi lah sama je. Belakang gigi kapak tu. So ini semua adik-beradik duduk rumah yang sama je. Tapi sifat tu mana lain. Secara kalau perempuan secara logik akal fikir, secara logik pun kita tengoklah kita satu rumah, kita duduk satu, kata adik-beradik duduk satu rumah. Seorang perangai macam lain, seorang perangai lain, seorang lain. Tapi duduk satu rumah, macam tu lah. Dia takkan sama. Walaupun dia kembar pun, dia tetap ada sifat yang lain. Walaupun dia tu adik-beradik kembar pun, dia ada identiti dia lain. Orang takkan jadi orang tu 100% sebiji sama. Tak ada. Betul juga huruf hijaiyah. Dia ada 28, 29 huruf pun, semua tu takkan sama. Okey, kita pergi pada huruf dal. Dah 9, 18 dah. Pergi huruf dal. Ke mana sempat, memang tak sempat habis lah. Okey, pertama dia tukar kepada huruf D. Macam kita huruf D tu, dal sebab apa kita kan dah biasa ABC. So pendekatan kita kata macam huruf D. Tapi bila kita guna huruf D, tanpa kita pergi bertalaki, tanpa kita dengar macam mana bunyi, so kita bayangkan D. So kita jidaru, ada dan macam tu. So dia bunyi dia keras. Sedangkan dal bukan bunyi macam tu. Sebab bila kita sebut D, kita punya lidah tu dekat mana? Macam dekat langit. Jidaru, ada. Itu D. Macam kita sebut duduk. Pergi duduk kat dapur, D, dadu. Dan itu ujung dia kat langit. Itu betul untuk D. Tapi untuk dal, dia tak boleh pakai macam tu. Kita dah tahu makhraj dekat mana huruf dal. Belakang gigi kapak di antara
gusi dengan gigi tu lah kat situ je. So bila di area situ dan dia pun sangat lembut. Jidaru, ada da. Bunyi dia macam tu. Bukan da. Ada, jidaru. Itu huruf dal. Sebab kalau kita pergi D atas macam kita ABC, jidaru, dada. Bunyi keras. Kalau macam kita contoh tu lah, macam kita contoh yang macam kita orang Bangla sebut jidaru apa adik? Adik nak apa? Duduk. Macam tu lah. Itulah bunyi D. Tapi Quran tak ada bunyi tu. Kan bunyi pelik kalau kita baca macam tu. Jidaru, ada. Dengan kepala pun macam tu. So memang bukan. Quran bukan macam tu. Jidaru, adadan. Lembut je. So siapa yang sebut macam D ke langit, maknanya parking tak betul. Make sure parking huruf tu betul, akan keluarlah huruf yang betul dengan sifat dia. Okay. Kedua, tidak menyempurnakan lantunan qalqalah. Dia pun ada sifat qalqalah juga, dal ni. So kena bunyilah lantun tu. Kalau yang kebanyakan berlaku dia tak melantun. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Mana melantun? Dia bunyi macam tu. Lam yalid wa lam yulad. Sedangkan bunyi dia lam yalid wa lam yulad. Qalqalah di tengah dengan qalqalah di tepi, tengok ada bunyi beza. Lam yalid wa lam yulad. Sini berhenti sebab kita dah habis, bunyi dia keras sebab dia kubra. Tapi kat tengah kita dah cakap seolah macam naik bumper kereta tu. Lam yalid wa lam yulad. Itu baru qalqalah. Kalau baca lam yalid wa lam yulad, dah lah macam nak rapping lam yalid wa lam yulad, apa hal tu? Tak ada. So lam yalid wa lam yulad. Bunyi qalqalah pun berbeza dari segi kedudukan dia. Tapi yang penting dia sekarang ni cakap pasal qalqalah. Kenalah melantun. Lam yalid wa lam yulad. Melantun balik. Dia tak ditunggu melekat. Lam yalid wa lam yulad. Mana ada? Dia memang akan, sebab itu sifat dia. Lam yalid wa lam yulad. Melantun. Okay, yang ketiga, hujung lidah tidak perlu ditekan ke langit keras. Bunyi kasar macam ni lah. Janganlah tekan pada langit. Sebab itu kerja huruf D tu lah. Sebab tu huruf yang kita faham dan bahasa kita, bangsa Melayu kita cakap macam tu, tak boleh apply dalam Quran. Nanti benda ni kita akan sentuh dalam nota nombor 7. Saya akan sebut nanti masuk nota nombor 7. Nombor 6 pun tak settle lagi, nak pergi 7. Tapi maksudnya bayangan tu lah. Dan nota nombor 7 ni kita akan sebut. Kenapa kita tak boleh guna suara kita cakap ni jadi dalam Quran. Itu nanti bab nombor 7. Tapi nombor 7 tu rasanya depan raya kot. Sebab ini pun baru sampai dan dah berapa dah. Sebenarnya kita dalam minggu depan kita last minggu depan kita last class. Lepas tu dah cuti raya. Cepatnya Ramadan habis. Maksudnya minggu depan last class kita bengkel. Lepas tu kita akan buka balik insya-Allah pada 23 Mei. Itulah mungkin masa tu mungkin nota 7 lah kot. Kita akan cuba habiskan nota 6 ni next week last kali. Sebab ni dah berapa dah siri ke berapa ni, dah keempat dah. Hanya mahraj saja. Itu tunjukkan benda ni bukan semudah yang disangka. Okey. So jadi sama juga aduma qadiru yudkhilu. So make sure lidah tu parking betul tempat dia, baru akan keluar yang betul. Parking salah, akan keluar yang salah. Macam dal dia sifat rendah. So tak perlu naik pangkal belakang-belakang, tak ada apa. Kalau kita naik kan jadi to lah pula. Altuma qadiru. Itu jadi dal, dia akan jadi to. So dan tak logik lah kalau kita biasa benda yang rendah pun tak kerti buat, tiba-tiba nak buat tebal kan. So maknanya dal memang dia rendah, ta tadi pun dia ni rendah. Okay, itu dal dah boleh bayang dal si belakang gigi kapak. To tadi pun belakang gigi kapak. Satu lagi adik-adik dia. Huruf ta. Sama juga. Tempat yang sama. Tapi to sifat lain, dal sifat lain. Ini ta. Mungkin ta ni last lah, last nombor 3. Okey, untuk ta tempat yang sama, apa yang berlaku? Kesilapan satu apa? Disebut dengan sifat hams, udara terlepas yang berlebihan pula sehingga berlaku seperti macam huruf sin. Penambahan huruf sin. Yang kalau sebenar-benarnya fa'atba'na itu bunyi sebenar. Tapi bila kita dah melampau sangat lepas angin, fa'atba'na itu dah jadi huruf sin. Sin dekat mana? Bawah. Kenapa pula huruf ta atas ni dah pergi ke bawah tu tukar? Beza tu. Sebab tu kena berhati-hati. Sebab apa? Huruf ta, ingat huruf ta dengan huruf kaf ada dua ni. Peringatan, hendaklah disempurnakan kedua tempo sebelum berpindah ke huruf sepas. Dia ada dua tempo ni. Ta dengan kaf ni, dia ada dua sifat yang dia nampak kontra.
Satu kata udara tahan suara. Pada yang sama udara pula terlepas. So bila keadaan macam tu, kita kena settle satu-satu. So bila keadaan sifat dia macam tu. So pertama nak buat macam mana? Tahan suara dulu. At. Itu kalau contoh kita buat ta kan. So makhraj belakang gigi kapak. So bunyi dia at. Tahan dulu. So dia kata lepaskan sikit suara. Tats. Itu dah bunyi dia. Jangan tats. Bila tats contoh at macam ni kita mati kan. Macam ni. At. Kalau kita buat secara at itu dia di syidah. Dia bukan sifat syidah. Dia ada dah di syidah dia tu tapi sebabkan dia ada ni udara yang terlepas pula. Itulah masalah kaf dengan ta ni, dia ada benda yang kata-kata macam kontra. Dekat ta dengan kaf dua ni. Dia nampak macam syidah, bukan macam syidah, memang dia tu syidah, pada masa sama dia kena lepas angin juga. Sebab itulah kena ada kemahiran macam nak settlekan tempo tu. Tapi kena buat satu-satu. Settlekan bunyi dulu, berhenti, lepas angin sikit. Kalau melampau lepas angin akan jadi macam sit tadi. Macam ni, ats, its, uts. Kan dah lebih-lebih sangat. Sedangkan dia at, its, uts. Sikit saja. Itu kalau dah terlebih lampau keluar angin akan jadi macam sit. Lepas tu ada pula kesalahan dia sebab apa? Kita baca secara lantunan. Ini itulah kita boleh bacaan terlampau meleweh ke slow motion. Dia kena ni lah. Ya telifu, itlafan, itu tu. Itlafan, ilifu, yutlif, te. Dekat sini dia tak boleh. Bila ada te, tu, Quran tak ada bunyi tu. Memang tak wujud. So bila tak wujud jangan kita tambah. Jangan. Nak selamatkan diri pada benda yang kita tak tahu kemudian hari kita macam mana. Ikut je lah. Dia kata tahan suara, lepas bunyi sikit. Yutlifu, itlafan, yutlifu. Itu je. Jangan lampu-lampu, jangan terlebih, jangan tertahan sangat sampai keluar huruf lain. Dan jangan melepas sangat sampai jadi macam huruf sin tak. Fa'atsba'na, itu dia di sin. Kita dengar pun itu dah sin kan tak. Sebab angin dah melampau lebih. Kalau jadi itu dia bukan kokolah. Nak kata dia tek pun dia bukan kokolah, so salah juga. Yang betul kena itulah settlekan satu-satu. Putus bunyi macam ni. Dia kata nombor 3 disebut dengan gaya slang. Nabata, taraka, tatawaffahum, ta. Itulah konon-kononnya slang. Dalam English boleh teacher. Good morning teacher. Boleh. Itu bahasa Inggeris. Tapi bahasa Inggeris tak masuk dalam Quran. Tak ada. So dalam Quran tak ada kena-mengena bahasa apa dalam dunia, tak ada dalam ni. Quran ada special sebutan dia sendiri. Yang so ada kena tahan suara lah. Sifat-sifat ni yang kita kena belajar sebiji tu. Sebab tu bunyi nabata. Biasa je. Taraka, tatawaffa, tatawaffahum, biasa je. Dan tata, nabata, taraka, tatawaffahum. Bila orang baca tata macam tu, dia rasa dia dah betul lah. Dia rasa macam macam hebat lah. Kalau orang dengar pun mesti canggih lah tata. Salah tu, tak salah nak perasan. Benda slang-slang, Quran tak ada slang. Dia memang sebiji. Lepas bunyi, tahan suara, lepas bunyi, itu dia. Fa'atsba'na, tahan dulu. Nak praktis tu, bila nak praktis, contoh yang dia kena mati lah baru kita dah bunyi tu. Putus, satu-satu, step satu, tahan suara. Itu dah tahan dah. Lepas suara sikit. Maknanya udara tu dia dah tersangkut. Tapi terlepas juga sikit. Ada flow sikit yang keluar. So tahan, ada sikit terlepas. Kalau kita macam tahan tapi kita macam keluar macam sin, dia tak tahan. Dia terus lepas je. Tak sempat tahan, terus lalu je. Sedangkan dia sikit saja. Itulah sifat huruf ta. So apa yang Bapa kena buat sekarang ni, terutama pada yang bertalaki, anda dah sekarang sampai pada huruf yang datang daripada belakang gigi kapak. So next week punya talaki, make sure huruf-huruf ni lagi banyak anda belajar, lagi banyak anda kena repair. Dan jangan expect untuk baca lagi banyak. Itu kena ingat. Jangan bayangkan aku nak praktis 10 muka surat, 2 muka surat, tak ada. Mungkin 1 pun baris pun tak lepas. Sebab apa huruf dah banyak dah. Bila banyak huruf kita kena repair. Sebab kita kena repair dari sekarang. Sebab inilah masa terbaik untuk nak repair. Tambah bulan Ramadan.
Lagilah banyaklah bulan kita praktis, berlatih. Bila sampailah akhir hayat kita, buat, insya-Allah Allah akan bagi. Dan memang dah nampak dah orang yang dah repair dia dapat dah okey dah, dia dah repair sebab dia dah faham, cuma nak repair sikit je. Bukan maksud semua tu salah. Ada benda yang perlu repair, kena repair lah. Dan kena terima hakikat lah yang kita buat tu. Kalau salah lah, kena terima lah. Tak boleh lah salah tapi nak argue juga. Ya ke saya ajar orang tu lain okey je, tak payah nak argue. Kalau rasa nak bertalaki dengan saya, contoh dengan saya lah, kalau dengan guru sama lah dengan guru mana pun. Maksudnya kalau kita nak bertalaki, tak perlu argue. Kalau anda dikata tu kena repair je lah. Tak payah banyak cerita lain. Sebab apa? Ingat, bukan nak kata apa, sebab kita nampak identiti seorang tu, cuma kita tak nak cakap je. Itu saja. Sebab kita hanya sentuh apa yang perempuan perlu baca sahaja. Sedangkan kita boleh nampak apa yang peribadi anda tu sendiri. Itu saja. Okay. So apa yang berlaku sekarang ni tak ada berlaku apa. Yang sekarang ni kita hanya stop pada huruf ta, kita bina 9.5 dan kita ada kelas yang akhir minggu hadapan. InsyaAllah saya akan cuba settlekan nota 6 ni lah sampai habis. Ini boleh sampai tak, insyaAllah sikit lagi lah, boleh lah tu cover next week. Lepas tu kita akan cuti. Dah cuti pun 2 minggu tu. Walaupun cuti 2 minggu, Quran perempuan mesti ada jadual Quran perempuan sendiri kan. So praktis, teruskan praktis. Okay, belajar Quran jangan berhenti. Walaupun perempuan ni Quran tu slot perempuan 5 minit pun jadilah, tak apa. Walaupun benda tu sekadar nak praktis huruf-huruf ni je pun. Tengok buku aruf, buka buku aruf, praktis. Itu kalimah pendek-pendek aja, praktis bunyi-bunyi tu. Sebab bila bunyi anda dapat betul, insya-Allah satu Quran anda betul. Kalau itu salah pengasaran sampai bila-bila lah. Selagi kita hidup kita buat salah sampai bila nak betul. Maksudnya macam itulah kan. Okay, so kita stop kat sini. InsyaAllah kita akan sambung minggu hadapan. Kita akan cuba minggu depan. Dan kepada ni just nak remind je lah, kalau siapa yang nak apa yang pasal infak Ramadan tu, kalau siapa nak berinfak lagi boleh infak lagi terus, sebab kita masih buka lagi sampai sepanjang Ramadan. Lepas tu kalau macam yang Kak Yang buat setiap hari kan, dia tunjuk siapa yang nak tolong edar ke nak ambil portion-portion tu, boleh mesej kat Kak Yang lah. Kan dia ada bagi senarai ke apa dalam Telegram tu kan. Nak buat 10 pack lah apa semua tu. Perempuan nak tolong edar ke area mana-mana pun boleh. Tak kisah, jangan hanya orang si Gombak je. Kalau mana perempuan duduk kat Setapak ke, duduk kat mana-mana, kalau perempuan ada kesempatan nak datang sini nak ambil je lah. Beritahulah Kak Yang. At least area kawasan sana pun dapatlah juga rasa infak tu. Bukan isu menu apa ke benda. Benda yang kita nak infak tu, orang dapat lah. Tak sampai lah area mana pun duduk pun, dia tak mesti orang dari si Gombak je. Orang mana-mana pun boleh. Okay. Yang cuma kena just booking kat Kak Yang lah, kata hari ni saya daripada, contohlah saya daripada Rawang, lagi saya nak ambil 10 pack. Tapi pun kena tahu lah, takut nanti kang jam ke apa benda kan. Macam itulah. Tu kena buat arrangement je lah dengan Kak Yang ni. Sokong sepanjang Ramadan ni, kita yang program ni ramai orang dapat. Dan kita tengok pada gambar-gambar tu, ada orang bread food lah, panda lah apa semua kan. Macam orang dapat. Alhamdulillah lah tu. Sebab niat kita nak memberi, sampailah benda tu orang akan bagilah. Okay. So untuk tu saya nanti stop. Untuk itu insya-Allah minggu depan panjang umur kita jumpa lagi. Suara pun tak ada dah. Minggu depan last class insya-Allah. Lepas tu kita sambung baliklah nanti. Kalau panjang umur kita akan jumpa lagi. Dan sementara tu apa yang perlu repair. Praktis. Jangan putus asa, jangan rasa macam alamak aku dia tak reti. Tak ada kena-mengena, Allah nak bagi, dia akan bagi. Bergantung pada kita, niat kita nak buat macam mana. Okey? InsyaAllah. Dan untuk itu kita tu saya minta maaf, aku ada tertinggi suara ke, kasar bahasa, sampai aku ada tertikam ke sampai ke hati ke apa. Terasa sampai ke hati ke apa, tak kisahlah. Yang penting benda tu nak sampai, sebab saya cakap pun untuk Quran, bukan kita cakap untuk benda apa meripik cik bawang apa. Sebabkan Quran. Okey. So untuk tu kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.